Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Salam hari Isnin Monday Blues. Salam kepada semua yang mengikuti secara langsung untuk webinar UiTM Perak yang bertajuk pengurusan acara dan juga protokol universiti. Apa khabar semua yang berada dalam platform ini? Hari ini ya, Cik Niza Okey. So hari ni saya berkesorangan, saya lah moderator, saya lah juga panelnya. So harapnya hari ni saya dapat berinteraksi dengan tuan-tuan dan puan untuk sepanjang hampir 2 jam kita bersiaran langsung di dalam platform Webex ini. Kalaulah kata tuan-tuan dan puan nak bertanyakan apa-apa saja semasa saya berkongsi, okey, saya amat alu-alukan sebab kita santai-santai je. Tajuk memang dah agak rasmi lah kan, protokol acara kan. So kita nak santai-santai, kita nak bawakan mood yang lebih happy, kita nak ada mood yang lebih selesa untuk kita berbicara pada hari ini. So boleh ya semua kita sama-sama berinteraksi, kita ada two-way communication. Sebab kita sebenarnya, kalau saya lah sebagai orang yang menguruskan acara dan juga orang yang terlibat dengan protokol dan sebagainya, sebenarnya dahagakan penganjuran program sebegini ataupun program-program yang lebih dekat adalah face to face lah. Tapi ini adalah platform yang terbaik juga untuk kita bertemu, walau bagaimanapun dalam konteks ini kita boleh berbicara tapi jauh lah ceritanya ya. Okay, so saya juga nak nyatakan pada hari ini sepanjang webinar ni kita ataupun saya akan bawakan banyak je lebih pada pendekatan yang lebih dekat dengan diri anda sendiri, dan pastinya jangan tinggalkan webinar ni sekerat jalan sebab kita akan berikan satu QR code ataupun link untuk kehadiran anda, dan link ni juga akan diberikan jam latihan dan juga anda akan mendapat ataupun dibekalkan CJ penyertaan secara atas talian. So kita akan bagi direct lah bila anda mengisi kehadiran, kita akan bagikan CJ penyertaan. Baik tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan pengurusan acara dan juga protokol universiti ni. Tajuk dia agak berat, okey, tapi saya cuba sedaya upaya untuk bagikan dalam konteks yang lebih ringan untuk kita semua tahu dan kita boleh applykan untuk yang akan datang ya, insyaAllah. So terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pengurusan eksekutif yang diterajui oleh yang berbahagia Rektor iaitu Profesor Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid, dan juga barisan pengurusan eksekutif yang lain. Kita ada TR HEE, TR HEP, TR PJI, penolong Rektor Tapah, kita ada juga Cik Hairi dan juga Puan Jona. Kerana yang pertama je saya cakap terima kasih sebab kelulusan untuk menganjurkan webinar ni adalah terletak kepada kelulusan daripada peringkat UiTM Cabang Perak ataupun pengurusan UiTM. Kalaulah tak dapat kelulusan daripada mereka ataupun jawatankuasa pembangunan sumber manusia, mungkin kita tak bertemu di lapangan ini, okey. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada mereka juga kerana saya dibesarkan dari segi aspek kepimpinan, terutama sekali dari segi pengurusan acara dan juga protokol, yang mereka sendiri juga banyak mengajar dan juga memberikan input ataupun kesedaran tentang nilai pengurusan acara tu dan juga protokol itu sendiri. Dan tuan-tuan dan puan, saya juga mengambil kesempatan pada petang ini sekala penghargaan ataupun ucapan terima kasih juga kepada orang-orang yang telah banyak memberikan pengalaman, ilmu, tunjuk ajar, okey, dan kadang-kadang tunjuk ajar tu sangat subjektif. Tunjuk ajar tu kadang orang tu marah pun sebenarnya menjadi ilmu kepada kita ya, yang tak lain tak bukan pada era penglibatan saya dengan unit komunikasi korporat ataupun bukan dahulunya saya di unit korporat, saya terlibat dengan pengacaraan dan sebagainya. Okey, saya banyak berhubung dengan pihak UiTM Shah Alam, iaitu yang paling dekat di hati saya adalah Jabatan Komunikasi. Dulu dipanggil Jabatan Komunikasi Korporat. So Jabatan Komunikasi Korporat dahulunya diterajui oleh Yang Berusaha Puan Alfina Bakar, merupakan Ketua Timbalan Pendaftar Kanan,
dan juga pegawai-pegawai di Jabatan Komunikasi. Kita tahu Jabatan Komunikasi memang bahagian yang amat terpenting dalam satu struktur organisasi UiTM ini sendiri, dan juga mereka sering membantu kami-kami di kampus-kampus cawangan, terutama UiTM Perak, untuk memberikan pendedahan, peraturan dan juga bantuan khidmat nasihat berkenaan dengan protokol dan juga pengurusan corporate itu sendiri. So saya ucapkan terima kasihlah kepada mereka, dan juga pada petang ini penganjuran webinar UiTM Perak dianjurkan sendiri adalah daripada unit komunikasi corporate, dan unit komunikasi corporate diletakkan sebagai KPI untuk meneraju dan juga memahamkan kepada semua warga kampus UiTM. Okey, di mana-mana kampus pun sebenarnya ada unit komunikasi corporate, dan unit komunikasi corporate adalah bahagian yang terpenting untuk menggariskan penganjuran pengurusan acara itu sendiri ataupun protokol universiti itu perlu dipatuhi oleh warga kampus dan sebagainya. Dan petang ni juga kerjasama daripada Persatuan Pelajar buat julung-julung kalinya, kerana Persatuan Nadi Acara ataupun disingkatannya adalah NADA, merupakan kerjasama rapat dengan unit komunikasi corporate, sebab mereka ni diletakkan di dalam pentadbiran unit corporate. Okey, penubuhan Persatuan Nadi Acara, saya minta izin saya nak terangkan sedikit sebenarnya kewujudan Persatuan Nadi Acara itu, apa tujuan dia yang berkait rapat dengan pengurusan acara dan juga protokol yang saya akan bentangkan hari ini. Okey, penubuhan Persatuan Nadi Acara ataupun NADA UiTM Perak ni ditubuhkan, hasilnya sebenarnya angan-angan kosong lah bila saya terlibat dengan aktiviti pengacaraan dan sebagainya, dan saya mendapati kewujudan pelajar-pelajar kita ni adalah sebagai aset di dalam universiti, dan pelajar-pelajar ni juga saya groom untuk menjadi pengacara, menjadi wartawan, menjadi orang yang boleh mereka bentuk sesuatu image, poster dan sebagainya yang memudahkan dari segi pengurusan corporate UiTM Cawangan Perak itu sendiri. Dan Persatuan NADA ini diletakkan ada 3 produksi, iaitu produksi imej dan juga penerbitan. Yang keduanya adalah produksi pengurusan acara dan kewartawanan, dan juga yang ketiganya adalah produksi seni bicara. So ketiga-tiga elemen ataupun 3 produksi ini berkait rapat dengan penganjuran pengurusan acara dan juga protokol, yang mana saya berharap dengan tertubuhnya persatuan ini, unit komunikasi corporate lebih mudah untuk menyalurkan apa-apa juga info, ketetapan, peraturan dan sebagainya kepada mahasiswa UiTM, terutama dari kalangan pemimpin pelajar. Kita ada MPP, kita ada persatuan-persatuan dalaman, persatuan yang di bawah fakulti dan sebagainya. So, penyaluran maklumat dan juga penyeragaman daripada corporate itu sendiri disampaikan melalui Persatuan Nadi Acara kepada persatuan-persatuan dalaman UiTM Perak itu sendiri. So mungkin di kampus-kampus cawangan juga ada juga persatuan-persatuan pelajar itu juga, tetapi mungkin dilihat semula dari segi objektif penubuhan persatuan itu ada kait rapatnya dengan pengurusan corporate itu sendiri. Baik. Itu cerita pasal terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana berada di dalam lapangan ini untuk kita menimba ilmu. Mungkin ada ilmu yang saya boleh kongsikan secara teori hari ini, dan juga mungkin ilmu yang saya akan kongsikan melalui pengalaman, melalui observation yang telah saya lakukan, dan juga melalui observation daripada tim corporate sendiri, dan juga pengurusan UiTM yang boleh saya sharekan kepada anda. InsyaAllah harapnya kita akan dapat meneruskan webinar ni sampailah ke pukul 4 ataupun 4.30 nanti. Alright. So sebelum saya nak mulakan perbicaraan ini, okey, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ataupun handle event tak? Sebelum kita nak cerita lebih dalam, kita nak tanya dulu, pernah pergi ataupun handle event? Takkanlah tak pernah pergi event mana-mana kan? Sekecil-kecil event, sebesar-besar event, mesti pernah pergi kan? Tapi saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada tak pengalaman tuan-tuan dan puan-puan pergi ke mana-mana event, majlis yang dianjurkan secara formal ke tak formal ke, kita rasa bila kita pergi je event tu, rasa balik tu rasa macam nak menyumpah je rasanya. Ada tak? Kita nak tengok respon daripada
apa ni, audience yang ada kat dalam ni. Ada tak pergi event yang balik tu rasa nak menyumpah, kita rasa macam, tak best lah event tu. Kita rasa macam, kalau aku tahu, baiklah aku duduk rumah je, aku mengadap anak-anak aku. Kalau aku tahu, baiklah aku buat benda itu, benda ini, kan, contoh. Ada tak? Boleh tak siapa-siapa yang boleh share? Kita two-way communication, senang untuk kita dapatkan sedikit ilmu. Saya bagi ilmu, mungkin anda juga ada ilmu-ilmu yang lain. Ada tak pengalaman? Ataupun pernah tak handle event yang tuan-tuan rasa macam aku handle event aku rasa stres sangat. Sebab bila aku pergi je event, aku nak uruskan event, aku rasa macam sakit hati dengan floor manager, sakit hati dengan pengurusan, sakit hati dengan bos aku. Bila aku datang je event, aku kena marah, aku kena maki pula dalam event. Ada tak? Saya minta maaf tu sebab kita lebih santai. Okay, kita lebih santai, kita sembang macam kat meja kopi lah. Tapi insyaAllah kita boleh dapat manfaat bersama. Alright, ada tak pengalaman? Boleh tak siapa-siapa boleh kongsikan? Ada tak yang pernah pergi mewakili bos, pergi mana-mana event rasmi dan sebagainya? Okay, boleh siapa share? Ada tak pengalaman-pengalaman manis, pengalaman pahit dan sebagainya? Ada tak kat dalam? Ada tak? Okey, tak apa. Okey, kalau kata tuan-tuan perempuan, saya rasa yakin ya, tuan-tuan perempuan memang pernah pergi event, pernah menghadiri event dan juga pernah ada pengalaman handle event. Okey, so saya harapkan pengalaman-pengalaman tu, pengalaman manis dan juga pengalaman pahit tu menjadi bekalan kepada anda untuk kalau dia pergi event tu ada pengalaman yang tak baik, mungkin pergi event yang akan datang nanti kita nakkan pengalaman yang manis juga kita akan bawa. Kalau kita ada pengalaman yang tak bagus juga untuk kita handle event, hopefully satu hari nanti kita handle event, kita boleh handle sebaik mungkin dan sebagainya. Alright, kita akan teruskan kepada slide berikutnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sebenarnya niat nawaitunya sebenarnya bukan daripada hari ini lah, daripada tahun lepas lagi ya. Niat nawaitunya saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pengurusan acara dan juga protokol universiti yang saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan kita nak memahami dan juga kita mendalami keperluan protokol dalam pengurusan majlis, dalam pengurusan acara. Okey, macam saya kata tadi lah, saya tak nak terlampau detail cerita pasal teori protokol, tapi saya nak betulkan dulu mindset kita sebenarnya. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan acara dan juga protokol itu sendiri? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau secara kasar je, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok tajuk acara dan juga protokol ataupun sebut je pasal protokol ni, tuan-tuan rasa protokol tu senang ataupun tak? Ada tak yang boleh kongsikan? Tuan-tuan rasa senang ataupun tak? Ataupun tuan-tuan rasa protokol ni siapa yang sepatutnya kena handle? Adakah protokol ni jawatankuasa protokol itu sendiri? Adakah jawatankuasa korporat? Adakah daripada pejabat korporat? Adakah daripada pejabat korporat SUK? Ataupun daripada pihak istana? Boleh kongsikan? Ada ke tidak ni orang kat dalam ni? Ada tak? Rasa-rasa protokol ni senang tak? Okey, siapa yang boleh share? Kita tengok ada Encik Roza Masudin. Yang ni pun sahabat baik saya daripada Politeknik Merlimau, Melaka. Okey? Alright, Cik Syarizwan. Ya, siapa tu? Roza. Encik Roza, ya. Pada Politeknik Merlimau. Mungkin kita boleh kongsi sedikit kerana soalan tu pun menarik saya rasa. Soalan Cik Syarizwan tadi, mungkin siapa yang sepatutnya yang handle protokol ataupun sepatutnya bersama dalam mengetahui apa selok-belok protokol itu sendiri kan. Jadi pandangan saya untuk perkara ni, kita sepatutnya bukan sahaja dalam skop unit korporat itu sendiri, iaitu penyelarasan ataupun siapa saja yang dalam UKK itu, tapi sebenarnya lebih moleknya bila mana semua, contohlah kalau kita dalam warga UiTM, khususnya dalam UiTM Perak sendiri,
Mungkin sekiranya semua yang terlibat di fakulti dan juga di unit yang akan mengajukan program, seelok-eloknya mereka ni walaupun bukan dalam UKK, perlu ambil tahu dan cakna tentang Betul. protokol. Mungkin Cik Betul. Azwan mungkin boleh kongsikan lagi lah. Betul. Okey. Itu yang dikatakan oleh Cik Rosa. Kalau kita yang mengenali Cik Rosa, sebenarnya Cik Rosa ni juga pernah berkhidmat di UiTM Perak di unit komersi korporat. Yang ni pun juga menjadi orang kata pakar rujuk yang saya selalu rujuk dan sebagainya. Okey, betul lah kata Cik Rosa tadi protokol ni bukannya terletak di bahu jawatankuasa protokol itu sendiri ataupun unit komersi korporat itu sendiri. Sebab protokol ni memang semua kena ambil tahu, semua kena ambil cakna. Dan bila ambil tahu, kadang-kadang ada je orang yang ambil tahu tapi macam lantaklah ambil tahu je sudah. Ada juga tau. Ada yang macam ambil tahu tapi macam jomlah kita bantu. Sebab kalau kita tak bantu nanti kita tak tahu sebenarnya kalau kita tak bantu lah sebenarnya akan merosakkan event. Itu sebenarnya. So pengusaha acara dan juga protokol universiti ni kita kena faham dan juga kita akan dalami keperluan protokol dia dalam penganjuran majlis. Okey. So saya nak macam saya kata tadi lah, saya nak dekatkan lagi perbincangan kita pada petang ini berkenaan dengan topik ini. Okey, kita akan imbau semula apa yang berlaku sebelum ini dalam kehidupan masyarakat Melayu. Okey, kalau kita tengok, alright, kalau ada perkataan-perkataannya yang buat apa nak pergi kenduri tu? Orang tu tak ajak pun. Ada tak benda-benda ni kita dengar dalam kehidupan masyarakat Melayu kita sendiri? Selalunya mak-mak kita lah kan. Kalau kita tanya, mak tak pergi ke kenduri orang tu. Bapa aku nak pergi. Orang tu tak ajak. Macam tu. Okey, kita tengok pula situasi yang kedua. Nak merisi adik kamu nanti, okey, kita suruh Pak Long kamu jadi jurucakap. Yang tu pun ada juga mak-mak kita pun dah cakap. Yang ni satu lagi, lalu depan orang tu tunduk jalan tu sikit. Jangan main langgar je jalan. Mak-mak selalu juga pesan lah benda-benda tu. Okey. Pinggan sumbing tu tak usah duk letak atas meja tu. Nanti kalau orang makan nanti kotlah tercala mulut dia ke kan, pecah ke dan sebagainya. Okey. Yang kelima ni adalah tuan hamba mahu ke mana. Tuan hamba mahu ke mana. Okey. Ada juga yang dikatakan okey, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Okey, sebab apa benda-benda ni yang selalu ni dekat di dalam kehidupan kita, yang kita selalu dengar dan sebagainya, tapi kita tak sedar sebenarnya, kalau kita lihat balik, itulah sebenarnya konsep yang telah ada dalam kehidupan kita pada ketika dahulu. Dan sebenarnya, kalau mengikut pengamatan saya, protokol ni sebenarnya memang dah daripada zaman dulu lagi dah. Zaman dahulu lagi memang dah disebutkan dah. Benda-benda yang kita dah tulis kat dalam ni okey. So apa konsepnya kalau orang dulu kata macam itu salah, tu salah. Orang tu tak cakap itu salah. Kau jangan buat benda tu tak betul. Kan? Kalau contoh macam pinggan sumbing tu tak usah letak kat atas meja kan. Selalunya orang tu kata, kita akan tanyalah kan, mak kenapa mak tu tak payahlah, tak manis. Tak manis lah letakkan pinggan tu macam tu. Letaklah pinggan yang elok sikit, keluarkan daripada almari. Itu kadang-kadang abah ke mak bapa kan selalu akan cakap. Bila orang datang je keluar pinggan baru kan. So bila kita yang dekat rumah ni duk makan pinggan-pinggan yang biasa kan, macam tu. So yang tu dah dikatakan dengan apa? Itu lebih kepada adab lah kan. Bila kita sebut kepada adab, cara hidup, norma hidup dan sebagainya, itulah sebenarnya yang melambangkan kekayaan budaya orang Melayu yang dah daripada zaman dahulu lagi. Itulah sebenarnya yang saya katakan pengamatan kita yang dikatakan protokol tadi tu sebenarnya memang dekat dengan kita. Cuma kita tahu benda tu adalah satu amalan yang baik. Tapi kita tak sedar bila kita bawa dalam konteks pengurusan acara tu, kenapa kita tak buat? Kenapa kita tak apply? Kenapa kita tak gunakan? Itu jadi masalahnya kan. Contohnya kalau orang tua-tua dulu kan, dia akan melarang kita kan. Larang kalau kita duduk dekat-dekat, dia bersembang dengan orang tua-tua contoh kan. Dia mesti makan marah kita. Dia akan cakap, kau duduk jauh-jauh sikit. Jangan dekat-dekat. Ataupun jangan dengar orang tua-tua menyembang. Semua dia akan bagi satu mesej tertentu. Sebab apa? Mungkin dia akan cakap, okay, kau boleh duduk dekat, kau dengar dulu apa kata mak ayah. Apa sembang-sembang kau dengar. Bila dengar, okay, so kau boleh fikir mana yang elok kau akan ambil dan sebagainya. So kadang-kadang kita tak tahu tau bila kita
berhadapan dengan situasi itu, kita tak belajar tau. Kita dengar, kita buat tak tahu je. Bila kita tak belajar, itu yang susahnya bila kita bawa ke dalam konteks pengusaha acara dan sebagainya. Baik, okay. So saya tak nak sembang panjang, okay. Alright, saya nak bawakan kepada anda, okay, apakah yang kita kena tahu, okay, berkaitan dengan pengusaha acara juga protokol. Saya bawakan insan-insan ini yang membawakan quotes ataupun quotation yang menjelaskan dan memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya ada kat sini adalah Puan Manurul Ashikin Haji Tukiran, merupakan pegawai eksekutif kanan Jabatan Komunikasi UiTM Shah Alam. Ini kawan baik saya di Jabatan Komunikasi. Okey, saya harapnya dia ada di dalam ni, alright. Dan juga ini adalah kata-kata orang yang dah terlibat dalam pengusaha acara dan juga protokol selama hampir 14 tahun. Okey. So, apa yang dia kata? Protokol ni mudah aja pun. Okey, jangan rumitkan keadaan. Benda boleh bincang. Okey. So, bila kita tengok dalam penganjuran program dan sebagainya, okey, kita tengok ada benda yang kecil je pun, tapi bila ada orang-orang yang di dalam jawatan kuasa itu sendiri, okey, memperbesarkan, suka lagi macam bergaduh daripada nak menyelesaikan masalah. Ini yang dimaksudkan oleh Shikin. Okey, jangan rumitkan keadaan. Okey, benda boleh bincang. Tambah-tambah bila kita melibatkan penetapan tempat duduk dan sebagainya. Mungkin dari segi kedudukannya tadi dia akan menjadi orang yang nombor 2. Tapi serta-serta situasi mungkin dia sepatutnya orang nombor 2, dia akan duduk di kerusi orang yang nombor 3 atau dari segi kekanan dia. So itu yang dikatakan benda yang boleh dibincang. Sebab protokol ni sebenarnya, protokol ni memang dah ada satu peraturan. Okey, nanti saya akan jelaskan apa maksud protokol sebenarnya. Memang dah ada, dah tetap dah. Tetapi ada juga certain situasi yang memerlukan kepada consideration ataupun pertimbangan. Ini yang dikatakan jangan rumitkan keadaan, benda boleh bincang. Okey. So kita tengok pula kata-kata daripada Encik Muhammad Syazwan Muhammad, penolong pendaftar Jabatan Komunikasi juga. Okey, yang ni juga pernah menjadi staf UiTM Selangor Perak satu ketika dahulu. Okey, yang dikatakan adalah protokol adalah tertib dan kesusilaan yang perlu dipatuhi dalam sesuatu majlis. Okey, saya ambil perkataannya adalah tertib dan susila. Okey. Tertib dan susila kalau kita tengok dalam kehidupan kita kan, kehidupan kita berkeluarga ataupun mak-mak kita dahulu dan sebagainya kan. Dia memang dah memberikan knowledge tu secara tak langsung. Okey. Dia akan bagi nasihat dulu. Okey. Kau jangan pergi main dekat padang tu. Dia akan cakap macam tu. Okey, dia bagi nasihat dulu. Dia warning siap-siap dulu. Sebab dia kata kalau pergi kat padang tu nanti akan jumpa dengan tai anjing ke contoh kan. Lepas tu nanti akan jatuh ke apa ke, kadang-kadang benda tu menjadi pengajaran. Tapi kita tak sedar apa sebenarnya tu kan. Tapi bila kita dah langgar peraturan tu, okey, bila kita dah langgar peraturan tu, okey, mesti mak kita marah. Okey, mesti kita akan nasihatkan anak-anak kita. Itulah sebab tadi mak dah cakap dah, kan? Jangan pergi, jangan pergi. Ini yang maksudkan bila protokol tu ada tertib dan susila yang perlu dipatuhi dalam sesuatu majlis tu, mesti dia akan jadi benda yang elok. Sama lah juga kes macam kes kita marah anak tadi, kita dah warning siap-siap, jangan pergi. Pergi nanti akan jadi macam ni. Balik pula tiba-tiba kaki luka semua. Kan mak dah cakap, kan abah dah cakap. Macam tu. Alright. Okey, yang ketiganya, ni bos saya lah. Okey. Bos saya sebagai Dr. Muhammad Fazil Mat Yassin, Ketua Universiti Corporate. Okey, yang ni memang banyak mengajar ilmu-ilmu protokol yang sampai satu ketika dia benarkan untuk saya terus get involved dengan pengusaha acara tu secara direct kan, kata berikan kepercayaan dan sebagainya. Ini dikatakan protokol dan kelancaran majlis adalah cerminan nilai ataupun peribadi organisasi ataupun penganjur. Tengok dia punya yang merah tu. Respect the time, respect the dress code, respect the flow, and respect the social etiquette. Itu dah semua dah 4 elemen tu memang ada dalam pengurusan acara dan juga protokol. Okey, sebab yang ni akan mencerminkan nilai ataupun peribadi organisasi itu sendiri. Kalau tak elok, dia akan jadi bualan mulut orang. Okey, so yang ni amat saya sanjungi, yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said, merupakan Profesor Khidmat
akademik serti khas UiTM Tanjung Perak, pernah menjadi mantan pengarah kampus UiTM Perak dan juga pernah menjadi Timbalan Naib Chancellor Haiwal Pelajar UiTM. Okey, apa yang dikatakan, seseorang pengacara itu mesti mengetahui, mendalami, bahkan boleh menghayati majlis yang diacarakan. Ini petikan yang saya dapat, review daripada Dato' Abdullah sendiri, semasa saya mengacara ke seminar Geopark peringkat negeri Perak pada 2 tahun lepas. So memang dia akan melihat dari segi kesediaan pengacara tu, sebab pengacara ni ada fungsi dia sendiri. Nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan perempuan di pertengahan slide ni nanti. So saya teruskan lagi. Quotes yang berikutnya adalah dari Tuan Sofian Abdul Rahman, merupakan penolong Datuk Paduka Maharaja Lela Istana Negara. Tuan Sofian ni memang saya hormat sebab dia juga merupakan jurucakap yang menceritakan pasal protokol, pasal pengurusan majlis dan juga lebih kepada keterampilan diri dan sebagainya. Apa yang dikatakan pasal protokol? Yang dikatakan dengan protokol iaitu, you do it right, nobody remembers. You do it wrong, nobody forgets. So yang macam saya kata tadi lah, kalau kita ni buat event tu bagus mana pun, orang tak akan ingat pun siapa yang menganjurkan. Mungkin lah ingat sekejap, tapi kadang-kadang macam orang akan lupa lah, macam dia akan jadi kenangan je lah. Tapi kalau kita buat silap, dia akan jadi mencanang. Masa itulah kerajaan netizen pun buat kerja, tweet sana, update status dan sebagainya. Itu impact dia bila protokol dan juga pengurusan acara tu kita tak jaga. Ini dimasukkan oleh Tuan Sofian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hasil daripada webinar ini, sepanjang 2 jam ni insyaAllah, kita akan mengetahui kepentingan protokol dan juga pengurusan acara itu sendiri, pertama. Dan juga kita akan tahu kebenaran dan juga kesilapan. Alright. So kita akan teruskan lagi dengan kita berikan pendedahan kepada tuan-tuan dan puan tentang takrif acara. Yang ni pun orang tak tahu, event. Kita ada event, Sebenarnya event tu sebenarnya adalah aktiviti yang memang dah dirancang. Bukan saja je macam, jom. Terus dia macam tu, jom. Bila jom tu yang jadi macam cacah marbah. Itu yang saya katakan. So, event tu adalah aktiviti yang dirancang secara sistematik, seperti aktiviti yang tersenarai begitu, dan juga ada objektif tertentu. Bukannya buat sesuatu benda tu tak ada sebab. Kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita buat satu benda tu mesti kita ada hala tuju. Kita nak pergi ke Ipoh, kita nak buat apa? Ketambah macam umur saya dah macam ni, saya suka kalau nak pergi Ipoh dah target dah, aku nak beli kasut je. Lepas tu balik. So dia memang dah ada target tertentu. Ni takrif acara. Dan berikutnya adalah takrif pengurusan acara. So takrif pengurusan acara adalah next slide boleh kita kongsikan. Takrif pengurusan acara, kenapalah A yang dah terturun ya. Takrif pengurusan acara adalah bila katakan pengurusan, bila katakan pengurusan, tadi acara. Bila pengurusan, mestilah kita akan merancang, kita mengurus, dan juga kita menyedia dan kita laksanakan. Kalau kita rancang, kita sedia, tapi kita tak laksanakan, dia tak jadi pengurusan acara. Maknanya event tu tak jadi. Kita merancang saja, kita tak laksana. Bila kita laksana dah komplit dah pengurusan acara tu sendiri. Dan seperti mana yang Cik Rosa tadi ada share tadi, alright, pengurusan acara dan juga protokol tadi bukan terletak kepada individu-individu tertentu. Sebabnya pengurusan acara ini perlu melibatkan kerjasama daripada pelbagai pihak ataupun PTJ di UiTM. Kalau kita nak buat event individu, dia tak dipanggilkan pengurusan acara. Kita tak mengacarakan. Kita tak menguruskan acara itu sendiri. Kita menguruskan diri kita sendiri untuk keperluan kita sendiri. Tapi kalau kita bersama dengan tim, untuk menguruskan sesuatu perkara, dan terutama sekali untuk aktiviti-aktiviti tertentu, dia panggil pengurusan acara. So pengurusan acara yang sistematik mengikut garis panduan yang tertentu bagi melancarkan penganjuran majlis. Mana ada siapa yang nak menganjurkan event
Dia tak nak lancar. Mesti dia nak jadi event dia tu event yang perfect, betul tak? Okay, so macam mana kita nak jadikan event tu sempurna ataupun tidak? Nanti kita akan belajar. Alright. So bagaimana pula impact? Okay, impact bila kita ada pengurusan acara. Terutama sekali adalah kita akan tingkatkan image. Kita tingkatkan image. Sebab bila kita meningkatkan image, sama ada image penganjuran tu sendiri, kita juga akan meningkatkan image organisasi kita sendiri. Orang akan pandang, oh UiTM Perak lu pernah anjurkan ni, UiTM Perak pernah buat benda ni, UiTM Perak ada kepakaran ini. Contoh. So yang tu yang kita mahukan, sebab bila kita mengatur kerja dengan baik, kita akan menyenangkan kerja kita juga dan kita akan nampak lebih profesional. Bila kita nampak lebih profesional, dia akan memberikan kepercayaan kepada orang yang melihat program kita. Yang orang akan melihat organisasi kita. Dia nampak lebih profesional, lebih terkehadapan daripada orang lain. Okay? Mungkin dalam ni ada yang pelajar-pelajar ataupun staf UiTM Perak, mungkin ada daripada kampus lain. Saya amat berbangga bila saya menjadi salah seorang staf UiTM Selangor Perak, sebab UiTM Selangor Perak sering kali menjadi rujukan ataupun penanda aras daripada kampus-kampus lain, mana mahupun organisasi-organisasi lain. Sebab apa? Sebab kita menguruskan sesuatu perkara tu bersungguh-sungguh. Kita menguruskan sesuatu perkara tu dengan sistematik dan sebagainya. Itu yang dikatakan profesional dan sebagainya. So, bila kita ada benda-benda macam tu, kita akan mewujudkan hubungan yang baik. Kita ada networking, kita ada bantuan kerjasama dan usaha sama. Kita tengok UiTM Perak memang ada connection yang bagus dengan industri, kita ada connection yang bagus dengan masyarakat, kita ada kerjasama yang baik juga dengan universiti antarabangsa melalui memorandum persefahaman, MOU dan sebagainya. Sebab benda-benda macam itulah sebenarnya akan mengeratkan lagi perhubungan kita bila kita menguruskan acara dengan baik, kita menguruskan keprofesionalan dalam sesuatu kerja yang kita buat, orang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Alright? Adakah tuan-tuan masih lagi bersama dengan saya? Kita akan bersama lagi, untuk memberikan penerangan sebenarnya. Kalau kita nak buat sesuatu benda dalam konteks pengurusan sendiri, pengurusan ataupun pentadbiran kerja dan sebagainya, kita nak buat satu perkara. Contohlah sekarang ni dalam tempoh PKP. Bagaimana sebenarnya, kenapa kita ni tak dibenarkan merentas negeri? Apa punca kuasa dia? Punca kuasa ni adalah mungkin daripada kenyataan daripada Menteri Kesihatan kita sendiri. Mungkin daripada pengarah kesihatan kita ataupun daripada Menteri Keselamatan kita dan sebagainya. Mereka mengeluarkan circular, memberikan apa-apa juga peraturan dan sebagainya yang kita akan ikut. Sama juga dalam kita menguruskan acara. Kita ada garis panduan pengurusan acara dan juga protokol universiti, berdasarkan kepada keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif JKE. Yang ni pun sebenarnya dah lama dah sebenarnya. Bila garis panduan ni adalah orang akan rujuk jadi kitab lah, kitab untuk kita jadi panduan. Yang ni pada 2012. Inilah buku dia yang selalu saya akan jadi rujukan. Tuan-tuan dan puan-puan, manual pengurusan acara dan protokol universiti ni, memang banyaklah benda ni dari segi susunan kekananan, panggilan hormat, kad jemputan rupa mananya, dari segi kedudukan VIP semasa makan dan sebagainya, memang dah termaktub dah dalam manual pengurusan acara tu. So ini dia buku dia. So buku ni juga memang akan menerangkan beberapa teknik ataupun teori yang perlu kita patuhi dan sebagainya sebagai guideline. Dan juga macam tadi kata Shikin tadi, benda-benda yang boleh menjadi perkara yang boleh dimudahkan, kita jangan rumitkan, sebab manual is manual, tapi melalui pertimbangan ataupun consideration, kita boleh lagi meneruskan program itu dengan baik. Yang pertama sekali adalah pengajuan acara perlu mendapat kelulusan, melibatkan semua PTJ dan juga mendapat khidmat nasihat daripada pejabat chancellery ataupun Jabatan Komunikasi Korporat. Macam saya kata tadi, dulu JKK, sekarang dah dipanggil Jabatan Komunikasi. Dan juga kalau di peringkat cawangan, mintalah rujuk kepada unit komunikasi korporat dan juga mendapat khidmat nasihat daripada pejabat rektor sendiri. So jangan main redah je ya. Kita nak buat event ni jangan main redah. Bila kita main redah tu yang jadi benda-benda yang tak tentu hala. Alright. So
takrif protokol. Tadi kita dah cerita dah pasal apa ni, pengurusan acara ya. Takrif protokol kalau ikut sejarahnya, okey, protokol tu adalah daripada bahasa Yunani, okey, yang mencantumkan dua kata dasar iaitu protos. Protos tu dimaksudkan adalah yang pertama, protos. Dan juga yang keduanya adalah kola. Kola dibawa masuk sebagai pelekat. So bila digabungkan dipanggil pelekat yang pertama. Pelekat yang pertama tu sebenarnya adalah dia menggambarkan satu taraf ataupun status. Okey, sebab protokol ni kita nak tetapkan penghormatan dan juga kita nak tetapkan juga peraturan. Okey, kita tetapkan penghormatan, kita angkat, bukan kita sebab kita nak layan VIP sahaja kita kena angkatkan penghormatan, tapi kita kena angkatkan penghormatan tu dari segi penganjuran event, mengangkat penghormatan tu dari segi komitmen orang-orang yang nak menggerakkan event. Kita kena beri penghormatan tau. Bukan penghormatan tu kepada VIP saja. Memang logiknya bila kita sebut protokol kita akan melayan VIP, kan? Tapi dalam secara tak langsung kita ni nak berikan penghormatan, kita kena melayan jawatan kuasa ataupun orang-orang di sekeliling kita ni dengan baik untuk kita seronok buat event. Kita seronok menguruskan. Bila stres itu yang jadi macam kita pergi event, aku rasa tak best sebab penyambut tetamu dia tu muka masam contoh. Mungkin dia ada konflik yang terlibat dalam jawatankuasa itu sendiri. Okey. Dan juga bila kita tetapkan peraturan, macam saya kata tadilah awal-awal, tetapkan peraturan, kita akan follow. Kalau kita tak follow, mungkin akan efek kepada orang yang datang event kita yang rasa dia ni tidak diraikan dan sebagainya. Okey. So, pendek kata tuan-tuan dan puan-puan, jangan cerita pasal sejarah yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan susah nak ingat. Okey. Ingat je protokol tu berkait rapat tentang adab. Apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Adab. Okey, adab. Bila cerita pasal adab, adakah adab tu kepada seseorang sahaja? Mestilah adab tu memang kepada semua yang terlibat. Kita semua ni kena ada adab. Ada tak orang yang tak ada adab? Bila tak ada adab tu orang tak nak respect, betul tak? Okey. So adab, tertib, sopan, hemah, harmoni dan benda-benda yang baik-baik. Okey. So itu yang dikatakan protokol. Jangan pula orang kata macam kau ni terlampau protokol lah. Janganlah cakap macam tu, kan? Sebab bila protokol tu benda yang baik, sama ada menunjukkan imej kita sendiri, menunjukkan imej organisasi dan juga membawakan kita tu dalam sesuatu penganjuran majlis. Okey. Kita teruskan lagi. Penat sebenarnya bila bercakap macam ni, kan? Kalau face to face sebenarnya saya lebih seronok kalau face to face sebab kita boleh berinteraksi, kita boleh macam tanya, kita boleh demo dan sebagainya. Tapi bila secara virtual ni, inilah sebenarnya cabaran dan sebagainya. Sebenarnya bila nak menganjurkan event, sebab saya rasa ini adalah event yang pada saya ini penganjuran event lah, tapi event dalam bentuk virtual, kan. Tapi bila virtual tu apa yang kita kena lebih tahu in terms of technical, saya pun beruntung pada hari ini bukannya saya mengelolakan sendiri untuk live ni sebab saya dibantu oleh tim-tim produksi ataupun tim-tim teknikal daripada bahagian infrastruktur, infotech. So kita ada beberapa orang je, 3-4 orang, tapi very effective sebab bila kita tahu apa tugas-tugas yang perlu kita buat. Ini adalah penganjuran event jugalah. Alright. So kita akan teruskan lagi. Yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu dalam penganjuran event di UiTM ada beberapa kategori. Saya nampak dekat slide ni macam tulisan tonggang terbalik. Tuan-tuan dan puan nampak macam tu juga ke? Boleh siapa-siapa respon ke? Ada tak? Nampak slide saya okey ke tak okey? Tonggang terbalik. Tonggang terbalik kan? Saya tak tahu, mungkin macam saya kata tadi lah, bila penganjuran virtual ni kan, secara visual ni memang technical punya problem tu tak lari. Okay, so saya harap minta maaf. Saya ni dah lah nak cerita pasal pengurusan acara dan juga protokol, tiba-tiba macam ni jadi kan. Tapi inilah sebenarnya yang senario yang berlaku, di mana kebenaran, di mana kesilapan dia dalam pengurusan acara. Okay, alright. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam UiTM kita ada 3 kategori yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Okay, yang paling basic. Yang pertamanya adalah majlis penuh istiadat. Okey, majlis penuh istiadat. Keduanya adalah majlis rasmi dan juga formal. Majlis rasmi dan juga formal.
Dan juga yang ketiga adalah majlis tidak rasmi. Okey. So, apa yang dikatakan ketiga majlis ni bermakna kepada kita dan juga yang kita kena faham. Okey, majlis penuh istiadat. Okey. Inilah nampak gambar kan. Majlis penuh istiadat adalah yang melibatkan protokol khas dan juga pelaksanaannya penuh ada istiadat dengan prosedur serta kelengkapan peralatan khusus. Okey. Melibatkan keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan juga Raja. Okey, contoh dia istiadat convocation. Okey. Majlis Pemasyuran Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Chancellor dan juga pentauliahan pelapis. Itu yang selalu berlaku di UiTM sendirilah. Tapi UiTM Perak kita akan terlibat dengan istiadat convocation. Baru-baru ni pun istiadat convocation pun dibawakan secara norma baharu, secara janji temu dan sebagainya. Kita tak panggilkan majlis itu sebagai majlis istiadat, tapi majlis itu adalah majlis rasmi dan juga formal sebab kita meraihkan graduan dan sebagainya. Okey. So, macam dikatakan dalam dia adalah melibatkan kelengkapan peralatan khusus. Kalau kita tengok di awal ketibaan Pro Chancellor ataupun Chancellor itu sendiri, okey, ada yang pembawa panji-panji ataupun tombak ataupun keris ke dan sebagainya, dia menggunakan alat-alat itu. Itu adalah majlis yang penuh istiadat. Okey. Alright. So majlis rasmi dan juga formal, okey, majlis rasmi dan juga formal, okey, adalah yang dikatakan sebagai majlis ataupun upacara yang dianjurkan di pelbagai peringkat yang melibatkan tetamu kehormat seperti Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, naib chancellor dan juga pegawai-pegawai kanan UiTM. Rektor sebagai pegawai kanan UiTM ke tidak? Pegawai kanan UiTM jugalah, sebab dia membawa identiti kampus cawangan itu sendiri. Okey. So contohnya majlis putusan naib chancellor, konferensi, conference lah sekarang ni pun ada conference yang sedang berlangsung dan juga akan berlangsung. Kita ada ICAT. ICAT adalah program daripada FSSR. Masa sama juga saya promosikan. So insyaAllah ada 2-3 hari lagi ada beberapa seminar dan sebagainya, konferensi yang melibatkan universiti-universiti luar negara, Indonesia, Vietnam, Jepun, Korea dan sebagainya. Okay. So itu adalah dikategorikan sebagai majlis rasmi dan juga formal. Okay. So majlis kemuncak bulan inovasi, majlis menandatangani MOU ataupun MOA. Ni adalah MOU UiTM Perak, gambar ni bersama dengan ISB Bandung. Okey. Inilah dikatakan formality dalam majlis rasmi. Okey. Dan juga executive talk dan juga putusan tahun baru yang mungkin dekat dengan UiTM Perak dan sebagainya. Okey. So senang cerita majlis rasmi dan juga formal ni selagi mana acara tu dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan UiTM dan juga dia ada formality dia sendiri. Susun atur dia tu adalah susun atur yang formal, itu dia katakan majlis rasmi. Okey, so kita beralih kepada majlis tidak rasmi. Okey, ya Allah saya minta maaf lah, dia punya font dia tu lain lagi berceramuk kan, saya pun tak tahu macam mana. Alright, so majlis rasmi ni tuan-tuan dan puan-puan adalah dikatakan majlis yang santai, yang dianjurkan di pelbagai peringkat dan juga tak terikat dengan protokol universiti. Okey, majlis tak rasmi. Ada juga majlis yang tak rasmi tetapi formal. Di manakah formality dia tu? Mungkin dalam majlis perasmian. Contoh kita ada kejohanan ataupun karnival sukan mahasiswa, karisma. Okey. Kita nampak benda tu majlis tu tidak rasmi, lebih kepada kejohanan sukan dan sebagainya. Tetapi formality dia, rasmi dia adalah semasa majlis perasmian dan sebagainya. Okey. Alright. So jelas 3 jenis kategori event. Okey, yang ni saya nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey, adalah 20 elemen penting protokol. Senang je tuan-tuan dan puan, 20 je. Tapi dalam 20 ni taklah semua kita kena hafal, okey? Sebab 20 ni banyak benda-benda yang melibatkan protokol di peringkat negeri, ada protokol di peringkat persekutuan, ada protokol di peringkat universiti, yang tu yang dikatakan dalam 20 elemen penting dalam protokol. Senang je kan, 20 insyaAllah. Tapi saya cuba mudahkan. Okey, antaranya anugerah darjah kebesaran, susunan keutamaan persekutuan dan negeri, panggilan hormat. Panggilan hormat ni adalah dalam UiTM. Senarai jemputan ada juga. Okey, kad jemputan, penyusunan tempat duduk dalam pelbagai majlis, penyusunan tempat duduk dalam majlis jamuan, susunan majlis dalam dewan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca kat sini. Okey, so saya nak tanya kepada tuan-tuan puan-puan, dalam 20 elemen tadi tu,
okey, dalam 20 elemen tadi, kita nak tengok di mana sebenarnya kewujudan protokol dalam pengurusan majlis. Macam saya kata tadi lah, kita nak memahami dan mendalami di mana wujudnya protokol dalam pengurusan acara. Okey, kita tengok yang pertama, okey, wujudnya pada ketika sebelum. Pada ketika sebelum wujudnya. Kedua adalah pada ketika semasa dan juga pada ketika selepas. Ini wujudnya protokol dalam pengurusan majlis. Bukan dikatakan protokol tu wujud masa semasa je. Tak. Okey, yang ni kita kena betulkan balik. Okey, kita kena faham dan juga kita kena dalami. Okey. Ketiga-tiga ni, tempat ni sebelum, semasa dan selepas ni perlu kita completekan sebaik mungkin. Okey, kita nak tengok sebelum. Lah sayanglah slide ni. Alright. Kita tengok pada sebelum Okey, apakah perkara-perkara yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu? Senang je, ada 15 perkara yang kita kena tahu. Okey, dan saya rasa 15 pejam mata je tuan-tuan dan puan-puan akan buat sebagai penganjur. Okey, dan juga kalau bukan sebagai penganjur pun, sebagai orang yang melihat sebenarnya penganjuran majlis tu tadi, sebenarnya ada 15 perkara, tapi sebenarnya bagilah ruang sedikit pada dia untuk menguruskan. Banyak benda lagi dia nak tengok dan sebagainya. Okey, alright. So sebelum tu adalah yang pertama sekali adalah kertas kerja. Macam saya kata tadi lah, garis panduan dia tadi tu, garis panduan untuk pengurusan acara perlu mendapat kelulusan, betul? Mendapat kelulusan, mendapat khidmat nasihat, mendapat rujukan daripada pejabat chancellor, pejabat rektor, unit korporat, jabatan komunikasi korporat. So kertas kerja perlulah disediakan, dan protokol tu sebenarnya bermula daripada kertas kerja. Nanti kita akan detailkan. Okey. Yang kedua dia adalah lantikan jawatan kuasa. Ni saya lajukan sikit. Yang ketiga adalah atur cara majlis. Keempat adalah gerak cara. Kelima adalah poster. 6, mesyuarat jawatankuasa pelaksana ataupun induk. Surat jemputan. Pengacara majlis. Nampak? Pengacara majlis. Salutasi, panggilan hormat dan juga susunan keutamaan. Teks ucapan. Hadiah. Pemilihan menu. Pembaca doa, raptai dan juga promosi. Tuan-tuan dan puan, dalam 15 yang saya dah letakkan dalam ni, okey, saya nak berikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan. Ada 4 je aspek yang saya akan terangkan. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan nak tanya in terms of 15 perkara konten ni tadi dalam masa yang sama, boleh tanya, bolehlah interrupt semasa saya bagi pencerahan. Okey, so ada 4 perkara, iaitu kertas kerja, atur cara, gerak cara dan juga raptai. Sebab ini perkara yang paling penting dalam pengurusan acara. Okey, ini adalah melalui pengalaman dan juga pengamatan sepanjang saya menguruskan event dan juga berada di unit korporat. Okey, alright. Yang ni dikatakan mulanya protokol itu. Okey, protokol tu bermula daripada kertas kerja. Mungkin rasa macam, mana ada kertas kerja kena ada protokol? Kan? Kertas kerja SU yang buat. Bukan jawatankuasa yang protokol yang buat. Betul tak? Bukan kita perlu macam bawa kertas kerja tu minta pandangan daripada orang-orang protokol. Tak. Okey, tetapi kertas kerja perlu ada kandungan-kandungan dia. Yang ni yang dinyatakan. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tengok, tetapi saya boleh ceritakan sebenarnya bila kita buat sesuatu program, kita kena ada objektif. Nampak tak awal-awal lagi tadi saya dah cerita pada semua tadi kan? Kita nak buat satu acara tu perlu ada tujuan. Perlu ada tujuan. Kalau tak ada tujuan, okey, macam mana kita nak startkan event kita? Inilah saya kata tadi, kertas kerja protokolnya tu start daripada sini. Okey, iaitu tajuk kertas kerja, tujuan kertas kerja, objektif acara tu sendiri, peringkat acara. Peringkat acara tu adalah boleh dikategorikan lah, program tu program rasmi ke, tak rasmi ke, penuh istiadat ke, tidak. Nampak tak? Itu startnya protokol tu. Okey, tarikh dan juga tempat acara. Tarikh dan juga tempat acara tu kita kena tahu. Kalau kita buat outdoor macam mana?
Kita buat dalam dewan macam mana? Kalau kita melibatkan VIP, kita nak buat tempat yang mana lebih sesuai. Ni pemilihan-pilihan tu. Tema dan sebagainya. Kalau tema selalunya kita lebih kepada formal lah kalau majlis rasmi kan. Kalau tema yang Arabic ke semua tu, dia dalam konteks majlis yang tidak rasmi. Okey. Profil peserta, kita kena tahu jemputan dia siapa. Memang kita dah kena list dah siapa yang terlibat. That's why kalau program pelajar, okey, program pelajar, kita nak tahu dah siapa yang akan datang sebab orang luar. Bila orang luar tu datang, kalau lah kata dia adalah Menteri Kesenian dan Kebudayaan contoh, yang datang sebagai tetamu kehormat dalam penganjuran program pelajar. Okey. Yang tu bila kita dah tahu, kita akan advise, maksudnya unit kursi korporat akan advise dah. Okey, kena melalui unit kursi korporat dan juga kita akan inform kepada rektor yang hadir tu adalah Menteri Kesenian dan Kebudayaan Malaysia. Dan juga yang tu yang kita akan memberikan khidmat nasihat. Mungkin kita akan libatkan juga exco kesenian dan kebudayaan dan sebagainya. Itu yang dikatakan protokol tu start dari situ. Okey. Dan yang lain-lain dari segi atur cara dan juga gerak cara, anggaran perbelanjaan dan juga pendapatan. Okey. Yang ni juga ada juga pengalaman saya buat satu program. Bukan saya punya pengalaman lah. Kita melihat penganjuran tu yang tak bestnya bila dalam kertas kerja mungkinlah jawatankuasa tu dah susun dah pendapat perbelanjaan dia berapa ringgit dan sebagainya, menggunakan peruntukan UiTM ke tidak, daripada dana mana dia dapat dan sebagainya. Okey, ada juga penganjur yang dalam kertas kerja dia tak detail kan, tetapi bila dah dalam pelaksanaan kertas kerja dah lulus, melaksana, tiba-tiba macam terfikirlah pula, why not kita minta tajaan. Contoh, bila kita minta tajaan, maybe boleh minta tajaan tu kepada pihak-pihak yang berkenaan. Tetapi kena tahu dari segi SOP dia dan juga kena lebih jelas bila diceritakan pasal pendapatan. Memang kena clear dah dalam kertas kerja, kena clear dah. Perbelanjaan sekian, pendapatan yang kita dapat tadi tu, kata kalau 50,000 dapat, 50,000 tu nak dibelanjakan untuk apa bagi program itu. Kata kalau UiTM luluskan 5,000, kita target 50,000 untuk pendapatan. So kena clear ke lah 50,000 tu nak belanjakan untuk apa. Jangan bila kita dah buat, kita baru fikir kena kita mohon tajaan, end up bila habis event 50,000 tu tak tahu nak buat apa. So dalam kertas kerja kena tetapkan dah. Itulah sebenarnya yang dikatakan protokol dalam kertas kerja. Baik. Tuan-tuan dan puan, saya laju sangat ke? Saya laju sangat ke? Ada soalan tak sebelum saya nak cerita pasal atur cara majlis? Ada soalan tak? Ada yang tak clear ke? Silakan. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Ada pelajar-pelajar ke dalam ni yang tak clear ke? Kalau tak ada, kita akan teruskan. Kalau ada, boleh bertanya. Silakan. Alright. Baik. Kita akan teruskan lah ya. Kalau nak tanya lepas habis majlis ni pun okey, ataupun habis webinar ni pun tak ada masalah. Okey, kalau nak interrupt pun tak ada masalah. Okey, sebab saya tak boleh nak baca dekat chat box kat situ. Okey. Okey. Kita akan teruskan kepada elemen yang kedua yang terpenting dalam pengurusan acara. Tadi kita cerita pasal kertas kerja, yang kedua adalah atur cara. Atur cara. Kalau ikutkan spelling kat sini ada dua, atur cara. Dia ada atur cara, dua benda dalam segi tata bahasa dewan pun dia membahagi kepada dua. So kalau siapa yang buat atur cara yang dirapatkan tu, minta tolong betulkan, renggangkan, pisahkan. Okey, atur cara majlis. Okey, atur cara majlis tu adalah susunan acara itu dari awal hingga akhir. Okey, so saya boleh ceritakan kepada anda beberapa tips untuk atur cara, dan ini juga termaktub dalam buku manual pengurusan acara. Okey. Yang pertamanya adalah penggunaan tata bahasa dan juga panggilan hormat yang tepat. Okey, saya sentuh pasal tata bahasa dulu. Okey. Penggunaan tata bahasa ni kena lebih teliti. Satu tadi saya dah sebut pasal atur cara. Yang keduanya, mungkin ada yang dalam atur cara yang penyampaian cenderia hati. Apa bezanya cenderia hati dan juga cenderia mata? So yang tu pun kena faham konteks tata bahasa dia. Cenderia hati boleh guna dan juga cenderia mata tu boleh digunakan. Okey. Tapi ikut kepada situasi
bagaimana kan dari segi bentuk fizikal hadiah tersebut yang boleh kita bagi kepada VIP. Okey. Yang keduanya adalah dari segi panggilan hormat yang tepat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kertas kerja kita dah jelaskan tadi, betul tak? Siapa tetamu jemputan yang kita akan jemput dan juga siapa yang akan terlibat dalam program kita. Okey. So kita yang pertamanya kita kena tahu nama betul dia. Nama betul dia kena tahu dah. Nama dia ada profesor ke, tambah sekarang ada teknologis. Ada pula geologis, ada pula LAR. So macam mana penggunaan tu tadi, nama penuh dia tu kena betul dengan dia punya jawatan dan panggilan hormat. Okey, yang berbahagia ke, yang berusaha ke dan sebagainya. Yang tu pun perlu dititik beratkan. Kena jelas, kena tahu. Jangan main salah je. Jangan bila melibatkan tetamu VIP, terutama nama-nama orang yang penting. Okey, nama pengarah ke, nama menteri sendiri ke, ataupun nama-nama speaker yang kita tahu dah memang ada nama, kan. Bila kita saja orang kata search melalui Google, kita tengok mungkin dalam Google tu tak update dan sebagainya. So saya syorkan bila dari segi panggilan hormat kena betul dan juga rujuk kepada saluran yang betul. Kita ada website, kita boleh call kepada PA dia, kita boleh call dengan pegawai khidmat pelanggan untuk tahu nama dan juga jawatan yang betul, supaya kita tak silap daripada gerak kerja dan juga atur cara. Okey. So yang keduanya adalah kita perlu sediakan jangka masa setiap acara. Okey. Daripada ketibaan peserta, pendaftaran ke contoh, ketibaan staff, ketibaan pengurusan eksekutif contoh, ketibaan ia bagi rektor ataupun ketibaan naib chancellor. So setiap satu ketibaan, setiap satu pergerakan, satu urutan acara tu perlulah diletakkan jangka masa. Jangka masa pula perlulah relevan jugalah, janganlah ada gap dan sebagainya. Ini kita tengok kan, senaraikan urutan acara lepas satu kepada satu. Contoh dalam majlis formal, dalam atur cara ucapan, paling minimum pun satu ucapan ataupun paling banyak pun dua ucapan. Janganlah sampai 3 sampai 4. Ada juga macam aku nak bagi penghormatan pada dia nak bercakap juga, kan. Kadang-kadang bila kita buat program CSR kan, bila pergi ke kampung, ketua penghulu nak cakap, kan, wakil jabatan nak bercakap, ketua kampung nak bercakap, pengarah projek nak cakap. So simplekan dari segi urutan acara tu sendiri, jangan crowded kan. Okey. Dan juga yang keempatnya adalah jarak masa ketibaan tetamu kehormat, tidak lama menunggu. Okey, dari segi lingkungan 30 minit. Janganlah kalau katakan buat program, kita dalam promosi kita cakap program tu start pukul 8.30. Pukul 8.30. So kita logik je pukul 8.30. Kalau kita sebagai staff ke sebagai pelajar, kita tak breakfast lagi, betul tak? Pukul 8.30. Pukul 8.30 orang dah datang, dah pendaftaran. Tapi sebenarnya VIP datang pukul 10. Tak kenaya. Orang tak breakfast lagi, dah lah satu hal. Penganjur pula tak sediakan ada goodies ke, ada tidbits ke, ada air ke sebagainya. Memang orang akan mencemuh kita lah kan, betul tak? So dalam atur cara dah memang kena gariskan dari segi jarak masa ketibaan tamu kehormat. Okey. Yang kelimanya adalah lagu Negaraku dan juga lagu Wawasan Setia Warga UiTM. Okey, tipsnya adalah dimainkan sebelum bacaan doa. Dan lagu Wawasan Setia Warga UiTM akan dimainkan sekiranya program tu dianjurkan yang melibatkan staf UiTM Perak dan juga pelajar di secara kelompok lah, dia panggilkan warga UiTM. Dia sebab lagu tu adalah lagu warga UiTM. Warga UiTM tu melibatkan kedua-dua lah. Okey. Tapi kalau program pelajar cukup memadai kalau ada lagu UiTM, lagu Negaraku dan juga lagu UiTM di Hatiku. That's why bila kita ada convocation, kita akan mainkan lagu UiTM di Hatiku. Kadang-kadang rindu je kan nak dengar lagu UiTM di Hatiku. Itu yang ada yang record pelbagai versi kan. Ada yang versi asli kan, ada sebagainya kan, kreatif kan budak-budak sekarang. Okey. Dan juga yang ketiga, yang terakhirnya adalah lagu rasmi, lagu Negaraku ke, lagu Wawasan ataupun lagu UiTM ke, tak perlu dimainkan di sesetengah majlis. Kadang-kadang macam semua event nak kena dimainkan lagu rasmi. Macam saya cakap dah, lagu rasmi, majlis yang tidak rasmi, okey, dia tak terikat dengan protokol universiti. Dibolehkan ada lagu ataupun tidak ada lagu. Tapi saya boleh preferkan kalau majlis tak rasmi tak perlulah ada lagu Negaraku. Dan juga lagu kedua-dua lagu yang lain tadi. Alright? Okay.
Itu atur cara. Ketiga elemen yang penting. Yang ni saya seronok sangat nak cerita pasal gerak cara. Saya harap je bila cerita pasal gerak cara ni, tuan-tuan dan puan boleh buka mata tau. Sebabnya yang ni sebenarnya gerak cara yang boleh nampakkan keterlibatan semua jawatankuasa. Dan juga keterlibatan semua yang nak buat kerja. Dan juga keterlibatannya orang yang tak nak buat kerja. Ni ceritanya. Sebab ini memang benda yang berlaku tau tuan-tuan dan puan. Tapi saya rasa gerak cara ni mungkin familiar daripada jawatankuasa istiadat convocation. Dipanggilkan gerak cara. Okey. Kalau gerak cara tu memang selalunya istiadat kita tak nak ada lebih akan melibatkan kesilapan yang besar dan juga akan memberikan impak yang tak best lah kepada penganugerah. Sebab penganugerah tu sama ada chancellor ke ataupun pro chancellor ataupun naib chancellor tu sendiri kan. So gerak kerja, gerak cara ni memang adalah sebagai susunan yang terperinci daripada atur cara tadi tu, kita terjemahkan dalam gerak cara. Atur cara tu very simple lah. Kalau ada 10 flow, ada 10 flow je dinyatakan. Tapi dalam gerak cara, daripada 10 flow tadi tu, 10 urutan acara tadi tu, kita terjemahkan dalam gerak cara dan kita detailkan setiap pergerakan ataupun urutan acara. Itu dikatakan gerak cara. Okey. Untuk tips pantasnya, okey, tuan-tuan dan puan, saya seronok tau nak share pasal gerak cara ni. Okey. Sebab kadang-kadang kita berdasarkan kepada atur cara sahaja bila kita menganjurkan program. That's why bila kita menganjurkan program, melihat atur cara saja. Kalau kita memang professional event management, event company ke contoh, tak ada masalah. Tapi sebab kalau kita memang first time menganjurkan program, saya memang sure kepada tuan-tuan, gunalah gerak cara. Tolonglah. Sebab kalau program-program yang melibatkan pelajar, saya tak pasti, tapi mungkin tidak sedetail yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Sebentar ya. Okey. So, dalam gerak cara tuan-tuan dan puan, ada 4 perkara yang tuan-tuan dan puan kena tahu. Okey, pasal gerak cara. Yang pertamanya adalah baca. Gerak cara perlu baca. Masalahnya tuan-tuan dan puan, jawatankuasa ataupun kita yang nak menguruskan event, kita tak baca gerak cara. Betul. Kita tak baca gerak cara. Yang pertamanya bila kita tak baca, tuan-tuan dan puan, kita akan sesat. Kita akan sesat urutan acara. Kita akan sesat dari segi tindakan yang kita nak buat. Kita tak tahu sebenarnya akan ada tayangan montaj selepas ini. Tapi bila kita tak baca, kita tak tahu pun sebenarnya ada ke tayangan montaj. Nampak tak? Dalam atur cara, kadang-kadang atur cara tu memang dah keluar dah versi yang pertama. Tiba-tiba pula ada keputusan daripada pihak pengurusan kata minta ubahkan montaj ni di akhir majlis contoh. So bila kita buat dia dah ada perubahan-perubahan tu sendiri. Itu yang dikatakan dia tak tahu macam mana ke perubahan yang kalau dia tak baca. Kalau dia tak baca daripada atur cara tadi tu, dah dia buat perubahan, tapi dalam gerak cara ada perubahan, dia kena alert. So saya kata baca. Yang keduanya adalah kena faham. Baca saja pun tak guna juga. Dia memang kena faham. Bila faham tu, maksudnya dia dah tahu dah sebenarnya, aku duduk dekat dalam peringkat ni ataupun urutan ini, step yang pertama ni tadi, aku kena buat apa? Aku kena bawa air, kena letak pada VIP. Contoh. Bila faham, aku kena aku akan usher VIP ni bergerak ke sini. Bila dia dah faham, dia tahu dia nak buat apa. Dia dari segi pengurusan timing, pengurusan masa tu bukan pengurusan masa dia. Pengurusan masa yang melibatkan orang yang dia uruskan sendiri. Dia kena faham. Yang ketiganya adalah kena teliti. Kena teliti, saya boleh share kepada tuan-tuan dan puan. Teliti yang dimaksudkan adalah, yang ni selalu saya amalkan. Bila saya ada gerak cara, sekejap lagi saya tunjukkan dia punya flow dia. Teliti tu adalah sebelum pergerakan tu berlaku ataupun sebelum acara tu berlaku, saya dah kena bagi reminder kepada semua jawatankuasa yang terlibat. Selalunya kalau saya jadi event manager, baru-baru saya jadi event manager untuk
Anugerah Akademik Universiti, Majlis Penyampaian Sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan juga Majlis Jasa Mudi Kenang. Itu pun cabaran juga sebab saya menguruskan 3 acara. Okey. So, sekejap tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah ada air. Okey. Alright. So 3 event tu adalah event yang berbeza. So kalau saya tak ada gerak cara yang terperinci, macam mana saya nak menghubungkan satu program kepada satu program ke satu program yang nak memurnikan kesinambungan pergerakan majlis itu. That's why saya kata saya kena teliti. Okay. Setiap pergerakan, contoh dia akan pergerakan 1, pergerakan 2, pergerakan 3. Pergerakan 3 tu akan berlaku lebih kurang 20 minit lagi. Tapi pergerakan pertama tu saya dah remind dah. Katakanlah pergerakan pertama tadi adalah nyanyian lagu negaraku. Pergerakan kedua adalah bacaan doa. Okey, yang pergerakan ketiga tadi adalah ucapan Timbalan Rektor Hal-Ehwal Akademik. Okey. So semasa ketibaan jadi ataupun nyanyian lagu negaraku tu, saya dah bagi reminder dah kepada stage manager. Saya cakap, okey, stage manager readykan folder teks ucapan TR-HEA. That's why saya kata kena teliti. Kalau dalam sesuatu program, okay, bila kita melibatkan gerak cara, okay, yang kena faham, kena baca dan juga kena teliti, okay, kita kena ikut. Bila kita kena ikut, so tak ada masalah. Kita akan bila ketelitian tu dah diberikan peringatan daripada flow manager ataupun event manager tu sendiri, dia akan set dah dalam kepala. Okay, ready. Lepas ni aku akan buat apa, lepas ni aku akan buat apa. Tapi kalau tak ada ketelitian, macam mana orang nak ikut? Itu yang jadi banyak kepala tu macam, kau tak remind kat aku. Okay. Macam, aku lupa lah, sorry lah. Boleh tak orang-orang tu cakap macam tu? Mesti tak boleh, betul tak? So gerak cara tu penting. Okay, saya share kepada tuan-tuan dan puan, ini adalah contoh gerak cara yang saya dah lakukan hari itu. Okey, gerak cara ni saya masukkan daripada raptai lagi. Okey, daripada raptai lagi. Nampak tak secara detailnya? Raptai tu pukul 2 petang, jawatankuasa kena hadir. Pukul 2.30 adalah raptai penuh. Okey, so apa kelengkapan tu adalah yang berkait rapat dengan persediaan-persediaan sebelum majlis itu berlangsung. Okey. So ini adalah gerak cara yang melibatkan hari kejadian. Okey. Ketibaan tetamu. Okey, ketibaan tetamu daripada awal lagi pukul 7.30. Okey, di mana ketibaan tetamu tu tadi jawatankuasa perlu bersedia. Pukul 8 pagi, apa yang perlu berlaku, pengacara kena buat apa dan sebagainya. Kena masukkan nama itu tuan-tuan dan puan dalam gerak kerja tu, kena masukkan sama ada nama person in charge tu ataupun jawatan kuasa tu yang terlibat. Tapi saya lebih suka meletakkan nama orang itu. Bila nama orang tu, bila kita cakap, melibatkan technical, kita terus cakap je, technical, Husnul contoh. Bila kata visual Husnul, audio Fizi contoh. So kita akan sebutkan nama-nama orang tu. Bila kita cakap jawatankuasa teknikal, siapa? Kau rujuk siapa? Tak ada 2-3 jawatankuasa teknikal dalam tu. So yang tu kena careful. Macam saya kata tadi lah. Okay. Macam step yang ketiga, ketibaan rektor. Ketibaan rektor. Tapi masa ketibaan tetamu tu, sebagai event manager dah bagi reminder dah. Okay, pukul 8.45 ketibaan rektor. So minta rider ataupun minta boleh bantuan ready dekat atas. Macam tu. So kena bagi reminder. Itu katakan ketelitian dalam penyampaian di dalam gerak cara. Tuan-tuan dan puan, saya minta izin saya minum sekejap Dahaga koma. Alright. Baik. Elemen yang seterusnya adalah raptai. Kita dah ada kertas kerja, kita dah ada atur cara, kita dah ada gerak cara. Okey, yang tertulis, okey, gerak cara yang tertulis dan juga penetapan raptai. Yang ni tuan-tuan dan puan, melalui pengalaman sebelum-sebelum ini, okey, bukan kata nak menuding jari ataupun tidak. Kita tak nak cari salah, tapi mungkin selepas ni kita boleh tambah baik lagi tuan-tuan dan puan. Kita budayakanlah sebenarnya raptai itu adalah perkara yang sangat terpenting dalam pengurusan acara. Kalau tak ada raptai, tuan-tuan bayangkan, gerak cara dah memang mantap dah. Kan? Mantap dah gerak cara tu. Memang detail lah. Tapi raptai, jawatankuasa tak datang.
awal-awal tadi saya dah cakap dah, bila kita nak buat event, kita duduk dalam satu kelompok jawatan kuasa ataupun yang melibatkan PTJ-PTJ yang berlainan dalam satu penganjuran. Tetapi bila ada tim tadi tu, kalau kita tak turun untuk raptai bersama, dia tak dipanggil raptai. Yang ni juga pengalaman saya menjadi pengacara majlis lah. Ya, dulu-dulu lagi pun sebenarnya mungkin kita taklah salahkan penganjuran-penganjuran tu. Tapi selepas ni mungkin takkan jadilah selepas webinar ni. Okay? Saya jadi pengacara, bila katakan raptai adalah pengacara dan juga beberapa orang penganjur utama lah. Mungkinlah floor manager, pengarah projek dia sendiri, kan, dan juga jawatan kuasa hadiah, contoh 3 orang. Yang lain-lain semua tak datang. That's why saya kata, bila saya datang, saya tanya juga tau, saya kata, ini raptai ke ataupun latihan untuk MC? Kadang-kadang penganjur tak jelas lah. Tak apalah, MC boleh start. Bila kita nak start, saya kata melalui pengalaman MC tu, kita nak start, kita tak feel tau. Pengacara tu tak feel untuk mengacara tu. Sebab dia tak nampakkan perjalanan majlis tu sedang berjalan. Sebab kalau sebagai seorang MC, saya nak kena tahu dah, ketibaan VIP tu dia akan ikut jalan mana, contoh. Masa bila dia nak umum, siapa nak bagi cue dekat aku ni? Contoh. MC kena tahu. So kalau orang-orang tu tak datang, macam mana nak buat event? Macam mana nak menggerakkan majlis tu? Bagus macam mana gerak cara pun memang tak boleh nak menentukan apa-apa bila semasa program. Okay? So that's why lah ada beberapa elemen ataupun tips, okay, yang saya kata tadi di dalam raktai memang perlu hadir. Saya galakkan, saya memang alu-alukan, saya pujuk tuan-tuan perempuan kalau jadi penganjur. Raptai perlu hadir. Kalau tuan-tuan perempuan jadi penganjur sendiri, pastikan anak-anak buah ni kena hadir. Okay? Bila hadir tuan-tuan perempuan, kita kena teliti tugas. Sebab apa? Bila kita dah hadir, kita teliti tugas, selalunya raptai ni, kalau penganjuran yang sebenar, raptai memang kita tak boleh wakilkan. Dia tak ada acting. Dia tak ada acting person. Contohlah kan, penyambut tetamu. Ni kita tengok gambar penyambut tetamu kan. Okey, penyambut tetamu ataupun usher, dia tak boleh datang raptai. Bila tak boleh datang raptai, logiknya okey, dia tak tahu di mana kedudukan yang sepatutnya dia tunggu VIP sebagai usher. Kalau dia jadi usher, dia kena tahu dah dia nak bawa ke mana. Lepas tu dia nak pergi ke mana. Okey? Kalau dia hantar yang acting punya, okey, no point, tak ada fungsi pun sebenarnya. Okay, so jangan hantar acting. Okay, kalau katakan rektor sebagai perasmi, so mungkinlah rektor tak boleh datang sebagai perasmi tu pada hari raptai. Okay, mungkin orang yang keduanya yang terpentingnya adalah mungkin sebagai LO dia. LO dia sebagai acting rektor. Okay, itu perlu tahu. Okay, so teliti tugas dan juga lengkap. Okay, lengkap tu apa yang dimasukkan dengan raptai? Lengkap tu kalau dari segi pengurusan acara yang terbaik, okey, kita akan ada 2 kali rehearsal. Dipanggil dry run rehearsal dan juga full rehearsal. Dry run rehearsal tu masa itulah kalau nak buat salah ke, nak buat apa ke masa tu. Tapi full rehearsal memang kena buat benda tu selengkap mungkin. Tak ada dah macam apa ni, kalau kata melibatkan muzik dan sebagainya kan. Instrumen tu baru nak set up ataupun penyanyi yang sebenar tu tak datang. Dia tak ada. So kalau rehearsal memang kena penyanyi sebenar tu kena datang. Dia kena buat sound check, dia kena test dan sebagainya. Okey? Kena lengkap. Kalau ada melibatkan hadiah dan sebagainya, okey, dulang hadiah kena ada. Hadiah pun kena ada logiknya. Kalau kata hadiah tu memang katakanlah seringan gelas ni contoh, tapi kita tak bawa gelas. Carilah material ataupun benda yang seringan ini dan juga bentuknya seakan-akan ini. Contoh. Itu yang katakan lengkap. Okey? Dan yang keempatnya adalah serius dan juga fokus. Okey, raptai tuan-tuan dan puan-puan, memanglah saya kata tadi suruh hadir, suruh teliti tugas, suruh lengkap dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tak serius, tak fokus, ada tau, saya tengok tau, bila datang je program ataupun datang je raptai boleh duduk dekat kelompok-kelompok meja. Kadang-kadang floor manager ataupun event manager macam, bangunlah, pergilah kat sana. Pergilah jadi pelakon, pergilah jadi seolah-olah penyambut tetamu. Kau jadi sebagai apa? Contoh. Okey?
So bila duduk dalam satu kelompok, duduk tak ada apa-apa, duduk borak-borak, membawang-bawang, jumpa, lama tak jumpa, tangkap gambar jom, selfie jom semua, tak guna hadir. So kena serius dan juga fokus. Bila fokus, barulah tahu ketelitian bila kita membaca gerak cara tadi tu, kita tak bersilap. So bukannya marah tuan-tuan perempuan tapi ini sebenarnya pengajaran lah kepada tuan-tuan perempuan. Kita tengok balik di mana peri pentingnya, sebab setiap jawatan kuasa yang disusun oleh penganjur sendiri, dia dah tahu dah sebenarnya fungsi kita ni apa sebenarnya. That's why kita ni dipilih sebagai jawatan kuasa. Kalau kita dipilih sebagai jawatan kuasa sebab nak cukupkan bakul kita, pelibatan aku nak dapat 5% di luar tugas rasmi, baik tak payah. So baiklah kita buat sesuatu benda tu kadang-kadang bila kita jadi jawatan kuasa, kita rasa macam terbeban. So kita tak seronok buat kerja. Itu je kita jadi tak fokus, kita tak serius, kan? Bila kita jadi terbeban, kita tak enjoy dalam majlis tu. Bila kita tak enjoy, habislah event. Itu yang dikatakan perancangan sebelum. Tuan-tuan dan puan-puan, alright. Gerak cara dah cerita semua kan. Tapi yang ni saya nak ceritakan kepada semua key players dalam pengurusan majlis dan juga melibatkan protokol dan sebagainya. Yang ni memang saya selalu akan letakkan dalam mindset saya. Orang-orang ini takkan saya lupa dan saya takkan menganiaya orang-orang ini. Kalau saya sebagai MC ke ataupun saya sebagai event manager ke, saya akan memegang 5 orang ini. Yang pertamanya adalah event manager. Event manager ni daripada awal lagi sama ada event manager tu untuk majlis tu sendiri ataupun sebagai project manager. Project manager mungkin dia akan buat dari segi urusan pentadbiran kertas kerja dan sebagainya. So event manager tu selalunya akan semasa event tu sendiri daripada raptai dan sebagainya. So di bawah event manager kita ada floor manager. Floor manager tu yang akan membantu dari segi perjalanan majlis tu di dalam, kalau buat dalam dewan lah kan. Dan event manager juga akan menguruskan stage manager. Stage manager kalau di dalam dewan mungkin ada stage yang melibatkan penyampaian hadiah, melibatkan VIP punya pergerakan, susunan VIP atas pentas dan juga persembahan ke mungkin itu adalah stage manager. Dan orang yang keempat ni adalah orang yang paling saya akan pegang dulu, akan saya pergi paling rapat kan. Kalau ada yang mengikuti webinar ni hari ni, orang-orang yang ada kat dalam ni yang lebih kepada audio dan juga visual ni, memang saya akan sanjungi sebab mereka ni lah sebenarnya kalau kita nampak kan dalam event yang orang kata hero yang tidak didendangkan. Saya bukan nak memperendahkan jawatan mereka ke ataupun tidak kan. Sebab bila kita menghargai orang-orang yang menjayakan event yang kita tak nampak, sebenarnya inilah komitmen mereka. Saya jadi jatuh sebab pula kan, boleh sembang kan. Audio engineer. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah buat dah gerak kerja memang cantik gila kan. Tapi bila masa event, katakanlah audio engineer tu dia sakit. Siapa yang akan membunyikan mikrofon? Siapa yang akan membawakan lagu-lagu yang bila orang datang, ada lagu kan. Bila kita buat majlis macam majlis apa ni tak ada lagu, senyap je duri tahlil ke contoh kan. Kalau tak ada audio engineer ni memang susah sebenarnya. Sebab penyampaian apa maklumat, info, kita bagi peraturan untuk majlis dan sebagainya, audio engineer memang penting. That's why kita kena communicate baik dengan dia. So visual engineer pun sama juga Kalau kita ada montage dan sebagainya, tiba-tiba macam saksikan tak keluar. Rupanya visual engineer tu memang tengah tak boleh nak ni, tangan krem contoh. Tangan krem dan sebagainya, aku tak boleh nak tekan apa semua kan. So apa yang akan jadi? That's why bila kita set up jawatan kuasa, walaupun kita ada audio engineer, ada visual engineer, pastikan dalam jawatan kuasa kita sendiri ada wakil menjadi jawatan kuasa teknikal. Sebab yang inilah yang akan memberikan pencerahan, yang akan membantu dua orang tadi yang key players tadi itu untuk menggerakkan majlis tu dengan baik ataupun tidak. Dan yang keenam, bukan sebabkan saya ni sebagai seorang pengacara UiTM ataupun pengacara di mana-mana pun, tapi saya cerita adalah key players yang paling utama, yang ni mungkin orang tak nampak. Kadang-kadang orang suka pelekehkan.
Okey, iaitu tugas MC. Okey. Orang memilih MC ni pun kena bijak pilih MC. Ada MC yang boleh mengacarakan majlis rasmi. Ada MC boleh mengacarakan majlis yang penuh istiadat. Ada MC yang boleh mengacarakan majlis yang tak rasmi. Ada yang boleh rasmi, tak rasmi, dia boleh blend together. Contoh macam kita ada buat dinner. Sebelum dinner tu, kita ada majlis perasmian dan sebagainya. Dia lebih kepada formal MC. Tapi bila dia dah start makan, dia ada persembahan dan sebagainya, dia tak boleh bawakan aura pengacaraan tu lebih kepada formal. So dia kena tukar tune sikit, bawa kepada yang tak rasmi. So MC ni kena dipilih yang baik. Sebab saya ceritakan, MC selain dia mengacara, tuan-tuan dan puan, MC ni adalah orang yang mengawal majlis. Tu saya ceritakan. Dia mengawal majlis. Walaupun kita ada event manager yang bagus, kita ada floor manager yang bagus, ada stage manager yang bagus, audio dan juga visual yang bagus, tapi MC dia tak pandai nak kawal majlis. Tuan-tuan dan puan, cuba bayangkan kalau majlis tu tiba-tiba blackout. Blackout situasinya. Nanti saya akan bawakan selepas ni. Apa yang akan berlaku kalau MC tidak berperanan? Kalau katakan MC ni tak berperanan, macam mana nak mengawal majlis dari segi tiba-tiba VIP, kita katakan VIP A yang datang, tiba-tiba VIP B, C, D datang. So macam mana MC yang nak mengawal majlis tu sebenarnya dia kena kawal diri dia sendiri. Selain mengacara, dia kena mengawal majlis. Dan juga yang ketiganya adalah MC perlu menghidupkan majlis. Tuan-tuan dan puan, jangan anggap tugas MC ni adalah tugas yang hanya membaca skrip. Baca bukannya susah sangat, kau baca skrip je, kau MC kau baca skrip je, nak buat apa? MC pun kena ada emosi yang baik tau ketika dia mengacara. Sebab bila tak ada emosi yang tak best, yang tu yang jadi MC gelabah, takut, salah sebut, salutasi dan sebagainya. Alright, so ini adalah key players dalam pengurusan acara yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Sebelum saya terus ke slide yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan? Tadi kita dah cerita pasal sebelum. Yang tadi semua sebelum lah. Kita akan terus pergi ke semasa. Ada soalan ke tuan-tuan dan puan? Ada apa-apa yang nak dikongsi? Ada yang tak jelas ke apa yang saya cerita? Ada ke? Kita ada berapa orang yang mengikuti kita? Teknikal? Ada 65 orang. So 65 orang boleh tanya apa-apa soalan. Kalau kata nak tahu lebih dalam pasal teori pengurusan acara dan juga protokol, insya-Allah corporate akan menganjurkan webinar sebegini juga untuk 2.0, tapi ini secara close yang memang betul-betul orang nak tahu pasal teori protokol itu sendiri, dari segi susunan meja, susunan tempat duduk dan sebagainya. Baik, kita teruskan lagi untuk perkongsian ni. Sekarang pun dah pukul 4:05. Yang ini saya rasa mungkin lebih best lagi, tapi yang ni saya nakkan involvement daripada semua penonton-penonton lah. Boleh boleh ke? Janganlah bagi teman seorang-seorang je ni. Kotlah ada benda nak tanya, kita boleh share. Saya nak tanya pada tuan-tuan perempuan juga pasal yang semasa ni. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, cun. Alright. So yang ni paling best. Yang ni paling best, paling shock. Kita dah buat preparation daripada kertas kerja tadi sebelum perancangan semua benda. Yang ni adalah pelaksanaan. Macam saya kata tadi lah, kalau gerak kerja tu dah diikut, tak ada apa-apa masalah, flow tu pun cantik ikut urutan dan sebagainya. Tetapi, semasa pelaksanaan, yang ni mungkin jarang-jarang orang tahu dan benda ni pun tak termaktub pun dalam buku manual pengurusan acara. Yang tu dikatakan protokol tu melibat kepada semua pergerakan. Semasa pelaksanaan, apa nak buat sekiranya berlaku perkara yang tidak dijangka? Dalam gerak cara tak ada pun tertulis. Apa nak dibuat? So saya sharekan kepada tuan-tuan dan puan, ada case study. Case study benda-benda yang real tau, benda-benda yang berlaku
benda-benda yang berlaku sepanjang pengurusan acara di universiti sendiri, okey, khususnya di UiTM Perak ke dan juga di UiTM Shah Alam, okey. Case study yang pertama, case yang pertama, pramusaji berjalan semasa lagu Negaraku dimainkan. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak involvement daripada tuan-tuan dan puan. Kalaulah perkara ni berlaku, apa tuan-tuan dan puan nak buat? Apa tuan-tuan dan puan buat? Pramusaji tahu tak? Caterer. Kalau pramusaji ni tiba-tiba dia berjalan masa lagu Negaraku dimainkan, rasa kalau sebagai pengurus acara, event manager, rasa macam tak berdarah sekejap kan? Tak berdarah sekejap kan? Lalu pula tu memang depan-depan VIP. Apa yang perlu apa ni tuan-tuan dan puan buat? Ada pelajar dalam ni boleh sumbangkan sikit kalau benda ni berlaku. Kita tahu lagu Negaraku memang kena berdiri. Dan sebelum start majlis pun MC dah bagi reminder dah, tuan-tuan dan puan, okey, hadirin mohon berdiri semasa ketibaan tetamu kehormat, dan justru tuan-tuan dan puan dimohon terus berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Wawasan Setia Warga UiTM. Contoh, MC dah cakap dah, okey, masa awal-awal pengumuman dibuat. So masa pergerakan itu berlaku, MC dah sebut lagi kan, tuan-tuan dan puan dimohon berdiri bagi menyanyikan lagu, ataupun tuan-tuan dan puan, lagu Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. So kita dah well known dah, kalau nyanyian Negaraku memang kena berdiri, tapi ini berlaku dia berjalan masa dimainkan. Apa pandangan tuan-tuan dan puan? Kita nak dengar. Kalau benda ni berlaku, ada? Kita nampak kat situ Mio Muhammad Faiz. Mio Muhammad Faiz Surayani. Faiz? Ada ke? Ada tak? Ada ke? Okey, tak apa. Mungkin tuan-tuan dan puan tak pernah pergi event kot. Kan? Tapi insyaAllah. Tapi kalau isu ni berlaku, saya bagi cerita pada tuan-tuan dan puan. Pramusaji berjalan semasa lagu Negaraku dimainkan. Okey. Okey, sekejap tak dengar tu sekejap kita ada ni. Oh, ada yang komen dekat chat. Okey, macam mana nak tahu komen dekat chat? Saya tak boleh tengok Okey, kita tengok sekejap. Okey, kita stop sharing sekejap Okey, berhenti dan berdiri tegak daripada siapa tadi tu? Mana tadi? Berhenti dan berdiri tegak. Okey, memanglah dia kena berhenti dan berdiri tegak, tapi dalam keadaan tu dia tengah berjalan tau. Dia berjalan je, selamba dia je berjalan. Lagu tengah main. Tapi masa kejadian tu tadi ada orang-orang yang nampak. Siapa yang di dalam majlis tu yang kena tegur? Siapa yang kena tegur? Siapa yang minta suruh dia berdiri dan juga berhenti dan berdiri tegak? Siapa yang kena buat? Kalau dalam situasi tu, okay, that's why kita ada tetapkan tadi event manager, floor manager dan juga stage manager. Kalau dalam 3 orang tu, siapa yang nak kena suruh? Floor manager lah, sebab floor manager akan jaga untuk di ruang lingkup pergerakan majlis tu sendiri. Itu yang pertama, okey. Yang keduanya, yang itu yang kita cerita tadi tu, bila kita menghayati gerak cara, okey, dan gerak cara tadi tu memang dah disusunkan. Pukul 8 sampai pukul 8.45 adalah tempoh masa caterer kena serve makan. 8 sampai, bukan serve, menyediakan, meletakkan semualah, letakkan dom ke, nak letakkan gelas ke, nak letakkan apa semua tu, 8 sampai pukul 8.45. Sebab 8.45 tu VIP dah masuk. Bila VIP dah masuk, dah melibatkan tindakannya adalah lagu Negaraku dan sebagainya. Okey, bila dah start tu, kita dah menghadkan. Kalau dia faham, okey, sama ada yang paling utamanya adalah jawatankuasa makan. Bila jawatankuasa faham, dalam tempoh range 45 minit tu lah sebenarnya caterer akan
servekan. Selepas tu kau jangan keluar. Kau duduk dekat sini, kat food station ni, selagi mana dalam gerak cara kata makanan tu boleh di-serve, baru di-servekan. Selalunya mungkin selepas gimmick. Selepas gimmick barulah jawatankuasa makan ataupun caterer tu akan masuk, okey, letakkan nasi dan sebagainya. Itu adalah flow yang perlu dipatuhi. That's why kita kata masa raptai itu sendiri pun, macam saya kata, jawatankuasa semua kena ada. Termasuklah jawatankuasa makan. Mungkin sebelum ni kita tak nampak sebenarnya jawatankuasa makan ataupun caterer tu pun perlu hadir. So next time caterer tu pun perlu hadir juga. Dan actual orangnya yang akan pergi serve. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang melibatkan penyediaan makanan kalau dia tak jaga dari segi kebersihan, appearance dia tu subjektif lah. Mungkinlah pakai baju yang tak ada pakai vest, mungkin boleh pakai t-shirt pun okey, tapi mungkin tak pakai jeans kalau majlis rasmi. Kalau majlis rasmi tu memang kena pakai vest, pakai baju kemeja dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila orang yang serve makan tadi tu, kalau caterer ataupun jawatankuasa makan tak teliti dari segi body odor dia, contoh bau dia, rambut dia, kuku dia dan sebagainya, yang tu yang jadi efek kepada majlis. Okey. So, apa yang berlaku dalam pramusaji berjalan semasa lagu negaraku dimainkan? Okey. Okey, apa yang berlaku semasa lagu negaraku dimainkan, pramusaji berjalan, okey, floor manager perlu menghentikan, maksudnya kena bagi signal kepada pramusaji tersebut untuk berhenti. Berhenti, berdiri tegak. Habis lagu negaraku dan juga wawasan, bukan lagu negaraku je tau. Lagu wawasan barulah suruh dia keluar. Okey, that's why saya kata tadi kena jelas tugas dan tanggungjawab setiap jawatankuasa. Okey. Yang kedua, MC jemput pembaca doa tapi tak keluar. Yang ni juga pengalaman yang berlaku pada saya sendiri. Sejemput tuan-tuan dan puan bagi merahmati majlis yang penuh permai ini. Okey. Majlis dengan ini mempersilakan Al-Fazil Ustaz Abdul Razak bin Hanafi untuk membacakan doa. Tak keluar Ustaz. Tadi dah kita cakap bagi merahmati majlis, tiba-tiba macam tak keluar Ustaz ni, macam ada benda yang tak best ke pula yang berlaku kan bila Ustaz tak keluar. So macam mana sebenarnya situasi tu berlaku dan siapa yang perlu ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tu. So apa yang berlaku mengikut pengalaman saya yang lepas, okay, saya terpaksa bila ustaz tu tak keluar, okay, so saya terpaksa cakap, tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita membaca ke umur kitab Al-Fatihah. That's why saya kata tadi, peranan MC tu penting. Dia kena kawal majlis, dia kena bawa majlis, kena hidupkan majlis. Cuba kalau macam ustaz tak baca, aku kena baca, contoh. Kan? Aku baca doa makan boleh lah kot kan? Tapi yang tu lah kena ada kemahiran-kemahiran tersebut. Okay? Alright. Yang ketiga, case study ni adalah VIP ada body language yang tak selesa atas pentas. Sekejap dia macam macam tu. Dia mengeliat apa semua kan? Kadang-kadang rasa macam dia angkat bangku sekejap semua kan? So, benda-benda yang macam tu macam mana kita boleh dapat lihat. Sebab bila dalam majlis, kita kena jadi mata-mata yang tajam tau. Kita kena tengok. Maknanya kalau VIP dah naik atas pentas, kita tengok. Bukan kita tengok macam, cantiknya VIP ni pakai ni. Handbag dia pakai handbag LV. Dia pakai, ini yang latest version. Bukan macam tu kita tengok tau. Kita tengok tingkah laku orang tu yang boleh merosakkan majlis. Bila dia buat benda-benda tu, kita nampak macam dia tak selesa kan. Okay? Bila kita nampak dia tak selesa, mungkin kita akan boleh kaji balik kan. Kalau semasa majlis tu sendiri, kita boleh biarkan dulu, mungkin dia bagi dia tenang. Mungkin kalau kata dia VIP utama, memang akan efek lah. Kalau dia VIP yang kedua, okay, mungkin ada VIP yang ketiga, boleh kita bagi reminder. Sama ada jawatankuasa tu kenal VIP yang ketiga, kita boleh message kan, ada yang tak kena ke kepada VIP tu, contoh. So dalam masa tindakan yang sama. Dan juga kalau selepas habis event juga, boleh kita tengok balik kan. Kita tengok balik, ingat balik, VIP tu hari tu duduk atas pentas tu macam tak selesa je, dia duduk atas bangku tu. Kenapa weh? Bangku dia tu ada paku ke contoh. So lepas habis event, pergi check tengok. Saya ada pengalaman masa di UiTM Shah Alam,
masa tu dihadiri oleh mantan Perdana Menteri. Okey, program tu start pukul 10 pagi macam tu. Okey, pukul 10 pagi. Tapi ada satu jawatankuasa, mungkin jawatankuasa tu jawatankuasa daripada kementerian ataupun dipanggil SB lah, Special Branch. Dia datang, dia memang check setiap setengah jam yang pertama. Setiap setengah jam yang pertama tu dia akan hantar tim yang pertama. Tim yang kedua dia datang pergi check pula. Check tu bukan check macam mana tau. Check dia bangun, dia pergi ke bangku tu. Okey, dia rasa-rasa dulu. Dia akan tepuk-tepuk bangku. Okey. So dia akan bawa, kalau kata gelas air tu kan. Gelas air. Okey, gelas air dia akan pusing macam ni, dia akan tengok. Okey, sebelum. Okey. So kalau ada gelas air air botol air mineral, dia akan tonggang dulu, dia akan goncang, dia akan tundukkan dan sebagainya. So benda-benda tu persiapan rapi ditengok semula sebelum majlis tu berlangsung. Sama jugalah kalau benda tu berlaku, contoh kalau ada body language yang tak selesa, mungkin dia tak selesa dengan bangku dia duduk. Kan setengah-setengah ada orang yang kaki yang panjang contoh, dia tak selesa duduk bangku yang agak terponyok contoh. Kan? Kita akan tengoklah pada next event. Kita akan kaji benda tu. Kita tengok, okey, bangku ni tak sesuai, terlampau bulky sangat, ataupun kita rasa kedudukan bangku satu yang lain tu pun akan efek kepada pergerakan VIP tu sendiri. See? Okay, so situasi yang keempat, samping Naib Chancellor pakai terbalik. Kalau samping Naib Chancellor pakai terbalik, apa yang kita nak buat? Saya nak tengok yang chat box boleh, chat room tu boleh tak? Kok ada yang nak komen. Okay, kalau samping Naib Chancellor pakai terbalik, ni masa istiadat convocation, tiba-tiba samping Naib Chancellor pakai terbalik. Sebab samping tu, samping UiTM, okay, keris dia macam tu. Tapi tiba-tiba keris tu turun ke bawah. Okay, so kita nampak lah, ada orang yang nampak. Selalunya kalau kami yang melibatkan kerja-kerja protokol ni akan tengok lah, macam tajam lah, orang ni tengok ni, orang ni tengok ni, orang tengok ni, macam tu. Okay, kalau sampai Naib Chancellor pakai terbalik, apa yang nak buat? Okay, sebelum masuk Dewan, siapa yang nak kena cakap dulu? Siapa yang nak kena bagi tahu dia? Ada? Ada siapa nak jawab? Direct terus jawab lah kot. Dekat chat room. Kalau sampai Naib Chancellor pakai terbalik, yang ni yang apa kita boleh kaitkan. Katakanlah. Ada Miring. Okey, Dr. Hafizan ke? Ada siapa-siapa? Kalau sampai Naib Chancellor pakai terbalik dalam semasa event tu, apa yang nak kita kena buat? Adakah kita terus pergi macam Datuk punya samping tu terbalik lu Datuk. Tak malu ke Datuk? Kita nak cakap macam tu ke? Ataupun macam, Datuk, saya rasa Datuk punya samping ni terbalik Datuk. Kita nampak ni, kita yang nampak dulu. Okey, kalau kita nampak, kata kalau kita ni sebagai jawatankuasa penyambut tetamu. Penyambut tetamu, kan? Kita nampak VC masuk, tengok sampai dia terbalik, kan? Dia pun alert pula benda-benda tu, kan? So, mungkin kita boleh syorkan kepada jawatankuasa penyambut tetamu, yang pertamanya, kita kena cari orang yang paling hampir dengan Naib Chancellor. Okey, paling hampir dengan Naib Chancellor adalah pegawai khas dia lah. So, kita pergi approach. Tuan, saya rasa samping VC tu terbalik ya tuan, kan? So bagi tahu pada dia, pegawai khas tu sendiri yang akan pergi beritahu pada VC. Kita jangan main redah je tau. Jangan nampak macam, oh aku dah belajar pasal pengurusan acara protokol, ini tanggungjawab aku. Ini aku adalah jawatankuasa yang nak memastikan perjalanan program ni kena bagus. Sebab dulu Cik Wan bagi tahu macam ni. Kalau tak buat, tak ada nampak kesepakatan. Kalau VC pakai samping yang salah, tak ada adab. Contoh, janganlah cakap macam tu. Sebab kita boleh melalui saluran yang betul. Okey, bagi tahu pada dia, okey, saya rasa salah. Ya ke, saya pun tak berasa. Terima kasih bagi tahu. Okey? So, yang tu di luar jangkaan kita lah. Alright. Yang kelima, tetamu mengamuk di pintu utama Dewan. Tetamu mengamuk di pintu Dewan. Okey, ada kalau bila kita dah bagi tahu dah, etika berpakaian tak boleh pakai suit jeans.
tak boleh pakai slipper contoh kan. Tapi bila tetamu tu mengusul juga, mengamuk juga, saya nak masuk juga dalam dewan ni. Saya tak kira sebab saya nak meraihkan anak saya contoh. Kenapa pula? At least saya berkasut, bukan saya berkaki ayam contoh. Ada juga tetamu yang jadi macam tu kan. So siapa orang-orang yang sepatutnya kena ambil tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah ni. Okey, yang pertama dia mungkin penyambut tetamu lah yang berada kat dewan. That's why bila kita memilih jawatankuasa tadi tu, saya kata pilih orang yang betul-betul boleh bawa tugas tu sendiri. Kalau contoh jawatankuasa penyambut tetamu, kita pilih orang yang ada karakter yang memang susah nak senyum. Ataupun kita memang pilih orang yang ada karakter yang macam hati kering. Panggil hati hari yang selalu moody kan. Yang tu jadi macam bila orang mengamuk macam tak faham bahasa ke makcik, saya dah bagi tahu dah. Ketetapan tengok ni gambar macam ni. Meraih ke orang ke tidak? Tidak. Itulah semasa event. That's why kita kena pilih orang yang betul-betul dia ada karakter yang baik, personality yang boleh senyum. Assalamualaikum, selamat datang. Silakan. Betul? Macam tu. Ataupun kalau berlaku macam pakaian dia tak bagus. Tuan perempuan, saya minta maaf tuan, cakapkan tuan punya pakaian ni tak ikut sasia. Bila kita dah tegur, kita bagi solution pula. Tuan, kalau boleh tuan tak boleh dibenarkan masuk dalam dewan. Okey, kita ada satu lagi dewan di luar sana. Kita cakap elok-elok. Bila kita cakap elok, insya-Allah dia akan menyelesaikan masalah dan orang pun akan faham. Okey? Dan juga bila kita berlaku keadaan macam tu, kita jangan rasa macam aku tak tahu, aku tak nak selesai. Bagi tahulah pada ketua aku lah kena jawab. Jangan anggap macam tu. Dia kita kata tanggungjawab dalam pengurusan acara tu semua kena ambil tanggungjawab. Aku tak beranilah cakap dengan dia. Macam tu. Kalau tak berani nak ada hadapi konflik tu, saya bagi tips, jangan lantik dia sebagai penyambut tamu. Sebab penyambut tamu tu dia kena ada good PR. Kena pandai berhadapan dengan orang. Okay? Right? Okay. Lagu negaraku tiba-tiba start. Apa nak buat? Nak suruh macam tuan perempuan minta maaf, lagu negaraku tak boleh berfungsi juga kan. Kita skip lah. Tiba-tiba boleh tak kita cakap macam tu? Okay? Mungkin penyelesaian ni mungkin kita menyanyikan lagu tu tanpa muzik. Okay? So saya laju sikit Okay. VVIP tinggalkan majlis begitu sahaja. Yang ni macam Allah sedihnya kalau saya jadi penganjur macam luruh hati kan. Sebab dia adalah VVIP yang VVIP very dia ada VIP lagi, betul tak? Dia tinggalkan majlis macam tu, dia belah macam tu je kan. Kita rasa macam ya Allah, apa hal masalah dia kan. Lepas tu dia pula tak bagi tahu. Kalau jenis VIP tu tinggal majlis tu, dia bagi tahu tak apa. Contoh dia tak puas hati contoh kan. Dia kata, "Kau kenapa kau nak meraihkan kau?" Tak apa, at least dia marah. Dia bagi tahu. Tapi jenis macam tinggal kita jadi tanda tanya. Betul tak? So, bila jadi masalah sebegini, okey, apa yang perlu kita lakukan sebagai penganjur? Kita kena cool dulu. Sebab bila kita cool, audience yang ada dalam majlis tu, dia pun akan cool. Sebab logiknya bila dia tak cool, okey, apa hal kau? Kenapa lah orang tua tu? Cakap pula macam tu. Kenapa lah orang tua tu tinggalkan majlis? Bahasa yang kesat. So tak best lah macam tu. So macam sepatutnya kena tenangkan peranan MC tadi kan, kawan majlis. Tuan-tuan dan puan, mohon bertenang. Okey, kita alihkan pandangan. Kita dihidupkan majlis tu balik. So kita alihkan pandangan tu supaya orang tu tak bersama dengan drama yang berlaku ketika itu kan. VIP tu tinggalkan majlis kan. So yang tu yang kena faham dah. So bila kita dah tenangkan orang, baru kita akan bertindak secara rasional. Macam mana kita nak solve kan. Mungkin VVIP dah tinggalkan macam tu, kita ada second VIP. So kita kena ambil tindakan second VIP, boleh tak kita approach dia, tuan dia minta untuk merasmikan program ni, boleh tak? Tapi kalau dapat VIP yang macam you tak nak aku, tu pun satu masalah juga. Okay, tak nak aku. Last dia program tu tak dirasmikan pun. So last dia tak mencapai objektif. So ini tuan-tuan kena tengok balik susun betul-betul macam mana yang akan berlaku. That's why kita kena tengok ada pro and cons, what do and don'ts kan bila kita kita menguruskan acara. Okay. So yang ke-8 adalah audience bising. Macam mana kita nak pastikan audience tu tak bising. Masuk je dalam dewan, ho ha kan.
Kita dah MC dah beritahu dah, tuan-tuan dan puan dimohon menghormati majlis dan menjaga pergerakan keluar masuk dewan, tapi tak nak keluar pergi sembang sana, pergi sembang sini. Tapi sekarang ni norma baharu, tak ada masalah lah kan. Kita boleh tetap dah kan. Kita jaga perjarakan sosial 1 meter, tapi 1 meter pula sembang pula kuat. Pompang. Itu pun tak syok juga. Sebab kalau audience bising kan, kalau tuan-tuan dan puan kita tengok kalau penganjuran program ataupun penetapan di program luar, contoh saya boleh ambil contoh Dewan Filharmonik. Dewan Filharmonik adalah tempat yang bagus untuk melatih kita. Bila kita pergi event, kita tahu sebenarnya penganjuran tu program yang berprestij, ataupun penganjuran penetapan dia nak melatih kita ni supaya kita ni berbudaya, kita ni ada adab, kita ni tahu menghormati penganjuran program tu. Kalau Dewan Filharmonik, kita masuk, kita sembang ke, dia akan cakap, tuan minta maaf, kalau tuan nak sembang, tuan boleh pergi keluar dulu. Kalau di Istana Budaya, kalau kita record dan sebagainya, dia akan pergi tembak laser dulu kan, betul tak? So itu sebenarnya bukan nak bagi punishment pada kita, sebenarnya dia nak mengajar kita tentang hormat, kita nak kepada penganjur, kita nak hormat pasal flow yang telah disusun rapi dan sebagainya. Okey? So audience bising, kita kena hormat Okey. So lagu tak menepati konsep majlis. Ni pun satu hal juga. Tiba-tiba lagu tong-tang macam kugiran dan sebagainya. That's why bila lagu ni dimainkan dalam majlis yang tak menepati konsep majlis, yang ni kadang-kadang VIP tak suka. VIP rasa tak selesa. Tambah-tambah bila makan, jamuan makan. So bila jamuan makan, tuan-tuan dan puan, saya syorkan kita pilihlah lagu-lagu yang agak mendayu-dayu sikit, lagunya agak ringan, kita dengar pun sedap je dengar. Kalau dapat 3-piece band pun okey. Kalau yang full band punya tu dengar, tuan-tuan bayangkan main drum punya kuat, melencing-lencing, nyanyi pula lagu-lagu rock dan sebagainya. Sebab kalau corporate event yang buat program, okey, yang ada dinner dan sebagainya, dia orang nak enjoy masa tu lah, dia orang nak membina networking. Dia akan tanya macam, you business apa? You daripada mana? You buat apa? Kan? So dia akan tanya benda-benda tu untuk ada good rapport di antara salah seorang VIP ke seorang VIP yang lain. Okey? So yang ke-10, montaj tak berfungsi di pertengahan tayangan. Macam mana? Yang ni saya kata tadi, bila masa raptai tadi ataupun dalam gerak cara dah ditulis, masa raptai tadi kena ada elemen lengkap. Masa raptai janganlah main kata okey tayangan montaj, kita tak boleh mainkan montaj tu sebab montaj ni surprise. Jangan ada benda alah tu. Okey, tapi tuan-tuan dan puan boleh je macam kita nak tunjukkan montaj tu tapi kita hiddenkan nama dia, nama pemenang contoh. Boleh je, tak ada masalah. Tapi jangan benda-benda alah yang kita rasa kita nak ada elemen surprise tapi memang surprisekan di dalam majlis tu sendiri. Kalau kata video tu ada 2 minit, 2 minit lah perlu ditayangkan. Jangan macam tayang, tak apa kita tayangkan setengah minit je. Yang lain tu surprise tau. Jangan buat macam tu. Okey? Okey. Dah habis dah. Okey, yang ni adalah proses selepas. Okey? Proses selepas, bila kita dah menganjurkan event, kita dah menetapkan susun atur majlis, kita dah mengikut tata tusila penganjuran majlis tu sendiri, di mana sebenarnya keseronokan kita? Memang kita rasa puas, betul tak? Kita rasa macam puas lah nak buat program ni, rasa macam tak nak balik lah rumah, nak duduk je dengan jawatankuasa, kita nak enjoy je duduk dengan dia orang, kan? Bila kita rasa seronok, kita rasa next time nanti panggil aku tau, aku nak jadi jawatankuasa ni juga tau. Itu kita rasa kita seronok lah, kan? Kita rasa bila habis event ni kita nak tangkap gambar. Jangan jadi tak seronok bila event tu spoil, kena marah pula tu depan audience. Itu memang tak syok lah. Bila tak syok tu jadi macam, bila lah nak habis event, bila habis event macam, okey aku habis event ni aku belah tu tau, aku masuk dalam kereta aku belah tu, aku memang tak makan lagi tapi jadi kenyang aku, contoh. So jadi tak seronok bila buat program macam tu. So bila selepas event, okey, kita kena memberikan penghargaan dan juga pujian. Okey, pujian tadi tu, sebab pujian tu kita jangan harapkan pujian tu datang daripada VIP. Kita jangan harapkan pujian tu datang daripada ketua jabatan kita. So pujian tu kita kena bagikan pujian each other.
Okey, apa yang amalan yang saya selalu buat? Okey, kalau orang pertama yang saya akan jumpa adalah orang audio ataupun visual, orang-orang tu yang selalu saya akan bawakan untuk memberikan pujian. Terima kasih tau, terima kasih tau. Dah makan ke belum? So penghargaan-penghargaan sebegitu adalah support untuk kita kuat untuk menguruskan acara yang akan datang. Okey, pujian-pujian. So for sure lah selepas begitu kita haraplah juga ketua-ketua kita yang lain pun untuk memberikan pujian, berilah sedikit kata-kata semangat. Kadang-kadang ada juga event yang akan berlaku kesilapan ataupun ada error sana sendiri dari segi teknikal dan sebagainya. Kadang-kadang orang tak faham dari segi menjaga adab untuk menghargai orang. Kadang-kadang suka macam marah lah macam, kau punya pasal lah. Video tu tak boleh function contoh. Kenapa kau bawa VIP tu pergi tempat lain? Contoh. Kenapa kau susun benda itu? Suka menyalahkan. Bila menyalahkan dia jadi down. That's why orang kata nak jadi jawatankuasa macam tak syok lah nak buat program ni. Aku tak nak lah, aku avoid lah nak buat benda-benda ni. So bagikan dulu pujian. Terima kasih bla bla. So di mana kita bukan nak cari salah, tapi kita nak cari di mana sebenarnya kelemahan. Kelemahan tu adalah melalui laporan jawatankuasa lah. Jawatankuasa yang terlibat. Dia akan buat perincikan itu, perincikan ini. Sebenarnya daripada dapatan ni, okey, dia nampak benda ni tak kena. So kita buat postmortem. Bila kita buat postmortem, kita akan mengenal pasti kelemahan untuk kita tambah baik. Bukan kita nak cari salah. Bila cari salah tu jadi bergaduh, kita merumitkan keadaan, orang jadi tak enjoy nak buat program, bergaduh pula tu depan VIP ataupun depan tetamu luar. Apa hal lah UiTM ni buat program, benda ni simple je kan. Tapi bila sampai silap sikit tu boleh marah pula depan orang ramai. So efek pada image. So ada orang luar nak datang buat program kita langsung tak ada. Okay, so yang last sekali adalah ketampakan di media sosial. Okay, yang ni adalah tugas yang diberikan kepada unit kursi corporate untuk mempamerkan ataupun mempromosikan apa yang kita dah buat program. Macam kita dah buat program di dalam UiTM, kita tak naklah kita buat program tu kita shot sendiri. Kita mesti nak mewar-warkan juga pada orang lain. Okey, bila war-warkan bukan kita nak riak, tidak. Tapi mungkin bila kita war-war kepada orang, kita boleh bertukar kepakaran, kita ada networking kan, dan juga dapat bantuan yang lain, tajaan dan sebagainya. Macam kita buat yang masa awal-awal PKP dulu kan, bila kita jabatan fashion contoh dia buat PPE, dia buat face shield dan sebagainya kan. Bila kita tunjukkan ketampakan di media sosial, apa yang kita buat, apa sumbangan yang kita buat, secara tak langsung orang di luar sana pun nak bagi juga sumbangan. Kalau macam dia nak keluarkan duit tak boleh, tapi dia bagikan tenaga dan sebagainya. Itu sebenarnya ketampakan yang kita boleh tunjulkan kepada orang luar melalui penganjuran acara dan sebagainya. Okey, yang inilah saya kata tadi, seronoknya protokol. Okey, bila kita seronok sebab kita nampak event tu nampak cantik, betul tak? Kita nampak wow, Dewan the best. Dewan Sri Iskandar ni macam bukan Dewan Sri Iskandar lah, nampak macam istana budaya lah. Mesti kita best kan, betul tak? Kita nampak kemas, teratur, orang datang pakai dress code yang betul kan. Ada tau, saya ada satu event yang dihadiri oleh VIP. VIP yang orang lain semua pakai baju Melayu, tapi VIP tu datang pakai coat. Sampai dia cakap, kenapa tak bagi tahu kena pakai baju Melayu? Kalau saya tahu saya pakai baju Melayu dah. Saya nak balik lah macam ni. Macam mana ketika itu pegawai yang mendengar dia nak apa orang kata mentafsir sama ada itu adalah gurauan, ada benda tu adalah betul. Kadang-kadang gurauan tapi itu adalah maksud yang tersirat. Okey, itu kita kena tengok balik. Okey, so protokol ni tak complicated, kita senang je. Bila kita faham protokol ni dari segi adab, nilai, tertib, hemah, harmoni dan sebagainya, insya-Allah pembawakan protokol dalam pengurusan majlis yang kita akan bawa tu akan nampak lebih berprestij. Okey, so ubahkan persepsi di mana orang protokol ni datang ni macam nak mencari salah. Okey, ataupun orang korporat sendiri ke datang nak cari salah. Macam ni sekarang adalah benda yang tak kena ni, adalah benda yang tak betul. Sepatutnya bila orang protokol datang ataupun orang korporat sendiri datang tu macam kita happy lah sebab nanti dia nampak benda ni tak kena, tak kena. Dia akan bagi solution. Okey, dia akan menggariskan benda-benda yang betul je yang kita akan buat. So kadang-kadang benda tu panjang yang kita buat. Tapi bila korporat datang, sebenarnya simple je, tak payah buat benda-benda Allah ni, kita tak payah cacah marbalkan. So barulah kita rasa macam kepuasan tu datang dengan sendirinya sebab seronok bila program tu berjalan dengan lancar. Okay, alright. So
Daripada pukul 2.30 sampai 4.35. 2.35 lah, 2.40 kita start sampai 4.35, so hampir 2 jam. Okey, saya ucapkan terima kasih daun keladi kepada semua yang mengikuti webinar kali ini. Alright. Dan juga saya mengajak, mengalu-alukan, okey, datanglah mendekati kami di unit Komersi Korporat, dan juga kepada persatuan-persatuan pelajar ataupun kepimpinan pelajar UiTM Selangor Perak, berhubunglah dengan Persatuan Nadi Acara ataupun NADA yang sama-sama menggerakkan inisiatif untuk pengurusan acara dan juga protokol ni supaya ia lebih seragam di dalam konteks penganjuran acara universiti. Dan juga tuan-tuan dan puan, saya juga mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan, sekiranya ada pertanyaan lanjut, okey, bolehlah mengajukan kepada saya sendiri ataupun boleh berurusan dengan unit Komersi Korporat bila-bila masa saja. InsyaAllah segala perkongsian yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan bukan mencari salah, bukan mencari benda yang tak syok, tapi sebenarnya lebih kepada perkongsian yang memberikan manfaat kita bersama dalam kita memetabatkan penganjuran acara dan juga protokol universiti ni ada kebersamaan pemahaman dan juga mendalami ilmu ini untuk penganjuran program-program yang akan datang, insyaAllah. Dan kita bekalkan kepada tuan-tuan dan puan untuk berkesan kehadiran webinar pada hari ini. Scan, kita ada juga bagi link insyaAllah di chat room, dan setiap imbasan pengesahan kehadiran ni kita akan bekalkan sijil penyertaan kepada tuan-tuan dan puan. Okey. So yang baik itu datangnya daripada Allah dan juga yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri, tetapi saya sandarkan kepada keyakinan untuk memberikan ilmu ni atas dasar ibadat dan juga atas dasar perkongsian ilmu untuk pahala kita bersama. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.